Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kita. Terutamanya pada pagi ini kita bersama-sama dapat bersua walaupun hanya di kaca TV dan juga mungkin di Facebook anda tonton secara atas talian. Terima kasih kerana sudi menonton kami dan insya-Allah ini semua rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur. Baiklah para penonton sekalian, saya Da'i Hadari, insya-Allah sepanjang 2 jam kita bersiaran dalam seperti biasa yang menjengah anda pada pagi ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan insya-Allah kita akan bawakan satu topik yang sangat hebat untuk hari Rabu 2 September 2020 bersamaan dengan 14 Muharram. Ya Allah, dah separuh Muharram dah. 14 Muharram 1442 Hijrah. Insya-Allah hari ini kita nak sembang-sembang, kita nak bicarakan, kita nak dapatkan ilmu, info berkaitan dengan kemudahan dalam Islam ataupun fiqh taisir dalam pengajian fiqh kita. Dan alhamdulillah bukan saya berseorangan. Kalau seorang-seorang ni tak mampu teman. Jadi insya-Allah yang akan memberikan pencerahan kepada kita pada pagi ini, yang akan menjawabkan segala soalan-soalan daripada anda. Yang berbahagia Ustaz Mustafa Muhammad Suki bersama dengan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita? Alhamdulillah sihat pagi-pagi ni. Alhamdulillah, itulah orang Sungai Buloh memang semangat je Ustaz ya. Insya-Allah. Dan saya yakin banyak yang Ustaz akan kongsikan sepanjang kita bersiaran ini. InsyaAllah. Dan kepada para penonton sekalian, anda juga kami alu-alukan untuk tanyakan soalan. Caranya macam mana Da'i Hadari? Senang sahaja. Boleh sahaja terus hubungi kami di talian 1800 881677. Itu dia talian kami, ataupun boleh terus sahaja WhatsApp. Boleh simpan nombor ini 011123364480. Cuma jangan buat grup WhatsApp lain lah. Dan anda juga boleh terus ke Facebook rasmi kami, iaitu Tanyalah Ustaz TV3. Baik, itu dia selesai saya maklumkan kepada anda cara macam mana untuk tanyakan soalan. Dan kini mari sama-sama kita teruskan majlis kita atau program kita dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kemudahan dalam Islam ataupun fiqh taisir. Bagaimana Ustaz? Apakah antara yang Ustaz boleh kongsikan sebagai mukadimah buat kita? Silakan Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang muliakan Da'i Hadari sebagai moderator pemaju kita pada hari ini. Betul kata Da'i tadi, kalau seorang-seorang tak jadi. Jadi saya pun tak jadi kalau seorang-seorang. Baik. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah. Jadi alhamdulillah pagi ini kita berbincang satu topik yang sebenarnya skop dia sangat luas Da'i. Daripada sudut yang pelbagai sebenarnya, kalau kita katakan kemudahan dalam Islam, maka semuanya asasnya adalah mudah. Daripada sudut akidahnya, daripada sudut ibadahnya, daripada sudut akhlaknya. Sebab utama sekali adalah Allah Subhanahu wa taala bila mensyariatkan sesuatu hukum berkaitan dengan apa saja, maka sebenarnya ia mudah. Sebab tak ada lagi setakat orang ni demam sebab solat. Tak ada lagi. Setakat ni orang yang berakidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah pening kepala dia. Tak ada. Insya-Allah semua syariat yang Allah telah turunkan ini adalah perkara yang mudah. Dan kalau kita kaitkan juga dengan perkara-perkara yang selain daripada itu, sebagai contoh kalau kita tengok Al-Quran digital, kan boleh dibaca dengan mudah. Kemudian juga dalam keadaan-keadaan tertentu manusia boleh mengambil keringanan-keringanan yang diizinkan oleh syarak. Maka banyak sangat kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Cuma apa yang kita nak fokuskan kepada fiqh, kepada ibadah, hukum-hukum yang tertentu. Dan apakah maksud fiqh taisir? Fiqh taisir ni maksudnya adalah fiqh taisir itu mudah. Adakah ia itu memang mudah ataupun sebenarnya dimudah-mudahkan? Macam mana hukum sekitar apa yang kita nak bincangkan ini, insya-Allah. Baik, pertama sekali kita nak tahu tentang fiqh taisir tu apa dia. Baik, berkata satu orang ulama besar di Kuwait, beliau mengarang satu kitab namanya Fiqh Taisir. Nama beliau adalah Dr. Abdul Khaliq, Dr. Khaliq Muhsin Saleh Asyami. Maka beliau membuat satu kitab dan beliau mentakrifkan maksud fiqh taisir ni adalah mengetahui hukum hakam syarak yang terkena ataupun yang dikenakan kepada manusia
berdasarkan waqa'i', berdasarkan keadaannya, dan juga kudrat ataupun kemampuan yang maksudnya yang mampu untuk dilakukan oleh seorang mukallaf dalam masa yang sama meraihkan ataupun bertepatan dengan hukum hakam syarak. Baik, secara ringkasnya kita sebut begini. Dia adalah satu kemudahan dalam fiqh yang mana meraihkan keadaan manusia. Sebab manusia ni kadang-kadang bukan semua dia sihat. Bukan semua dalam keadaan dia duduk setempat, mungkin dia bermusafir. Berbeza-beza keadaan. Jadi semua itu merujuk kepada keadaan dia waktu itu macam mana cara nak ibadat dia. Dan dalam masa yang sama bila kita bincang pula tentang orang tu sendiri, ada kala dia sakit, ada kala dia terlupa, ada kalanya dia tak sihat, macam-macam lah. Jadi dia juga sebenarnya mendapat keringanan daripada sudut syarak. Jadi kita nak bincang hukum hakam yang terkena kepada manusia, yang mana bila nak melakukan ibadah dalam keadaan tertentu, adakah dia boleh melakukan ibadah? Kalau boleh, adakah ia dimudahkan ataupun bagaimana? Ini topik perbincangan kita. Dan kalau kita lihat juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, walaupun ayat ini dikhususkan untuk orang yang bermusafir dan orang sakit, akan tetapi para ulama fiqh telah pun menyatakan boleh pada ayat yang khusus diumumkan kepada banyak perkara. Sebagai contoh, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan yuridullah bikum yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah Subhanahu Wa Taala mengkehendaki kepada kamu kemudahan dan Allah tidak ingin mempersulitkan kamu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Dan dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam surah An-Nisa ayat 28 sebagai contohnya, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan yuridullahu ay yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Yang bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala mengkehendakkan meringankan, maksudnya tidak membebankan kamu, kerana Allah tahu Allah menjadikan manusia itu dengan keadaan yang lemah. Lemah sini pelbagai serbilah, serba-serbilah lemahnya. Baik. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, kalau kita lihat dalam hadis sahih riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah dalam riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ad-dina yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah. Wala yushaddadina ahadun illa ghalabah. Tidaklah agama itu satu orang yang melampau, yang mendalam-dalam dan akhirnya dia akan dikalahkan oleh agama itu. Macam mana tu? Contohnya begini, satu orang ni kerja dia nak qiyam mulai tak nak tidur. Akhir sekali qiyam mulai entah ke mana, tidur entah ke mana. Dua-dua tu. Dua-dua tak ada. Jadi menunjukkan bahawa dia telah mengubah sunnatullah, ciptaan Allah yang Allah kata malam tidurlah. Wa ja'alna libasa, dan kami telah jadikan malam, wa ja'alna laila libasa, kami jadikan malam sebagai penutup, tidurlah. Kemudian kamu nak ibadah, bangunlah pada waktu-waktu tertentu. Maksudnya di sana kalau dia merubah fitrah tu, akhirnya dia sendiri akan dikalahkan dengan apa yang dia buat tu sendiri. Dan kemudian dalam hadis sahih juga daripada riwayat Imam Ahmad, daripada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW menyatakan, innallaha yuhibbu an tu'tiya rahasahu kama yukrahu an tu'tiya bima'siyati, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud Allah menyukai, menyintai untuk memberi keringanan kepada perkara-perkara tertentu. Dan kemudian Allah juga benci untuk manusia kalau dia tak dapat keringanan itu, dia pergi kepada maksiat. Dia tak dapat keringanan itu, pergi pada maksiat. Contohnya apa? Bila mana dia dalam keadaan sakit sebagai contoh. Bila sakit dia tak solat. Jadi tak solat tu adalah maksiat, dosa besar. Dan kemudian bila mana Allah bagi rukhsah, dia boleh solat. Allah bagi keringanan, dia boleh solat. Itu menunjukkan bahawa dalil-dalil daripada Quran dan hadis yang membincangkan tentang adanya rukhsah, ada keringanan ataupun adanya kita kata taisir, kemudahan yang Allah telah bagikan kepada kita. Baik, kemudian kita nak tengok hukum hakam ni asal memang mudah, tapi dia ada lagi yang dimudahkan dan keringanan yang Allah bagi pada kelompok tertentu yang khas ni, yang khas untuk mereka. Siapakah mereka? Secara ringkas dan padat kita cuba bincang, iaitulah 5 kelompok. Yang pertama sekali adalah orang yang mendapat masyaqqah. Masyaqqah ni bahasa mudahnya kesulitan dan juga kesukaran. Akan tetapi kata Al-Imam Syatibi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Muwafaqat, kesukaran, kesulitan ni dia tak bolehlah rasa macam susah ni kot. Rasa tak boleh. Dia kena betul-betul dia tu susah. Betul-betul dalam keadaan yang sukar. Sebagai contoh dalam hadis sahih dalam riwayat daripada Imam Bukhari, ketika mana Nabi SAW sebut antara syarat ataupun kita rukun solat kena berdiri. Kemudian Nabi SAW kata ketika itu Sayyidina Imran bin Husain dia sakit buasir. Buasir ni dah ada dah zaman Nabi, bukan baru kan. Bila sakit buasir datang bertemu dengan Nabi SAW, ya Rasulullah saya ada penyakit buasir. Kata Nabi SAW, salli qa'imah, salat dalam keadaan berdiri. Kalau kamu tak mampu, salat dalam keadaan duduk. Kalau tak mampu, kamu salat dalam keadaan mengiring. Jadi menunjukkan bahawa di situ bila mana datang kesukaran, kesulitan, boleh untuk dia melakukan perkara ataupun salat dalam keadaan seperti mana yang disebutkan dalam hadis tadi. Sebagai contoh
contoh yang lain juga tentang jamak ketika sakit. Jamak ni bukan jamak qasar. Jamak tu maksud himpunkan saja solat. Zuhur 4, asar 4. Ketika apa? Ketika sakit. Ini pendapat Imam Nawawi, Imam Khattabi, Imam Mutawalli, Imam Rawyani dan sebagainya di kalangan imam-imam besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Bahkan Imam Nawawi menyatakan bahawa jamak ketika sakit tu betul-betul memerlukan, itu adalah pendapat yang kuat, kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Menunjukkan dalam mazhab Imam Syafi'i pun ada kemudahan tentang perkara itu. Bila mana apa? Terkena kesulitan dan kepayahan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, al-ajz, disebabkan kelemahan. Bila sebut tentang kelemahan ni Ustaz, saya yakin para penonton mesti nak tahu tentang apakah itu kelemahan selain daripada masyaqqah ini. Ada 4 lagi tu. Ada 4 lagi. Cuma kita simpan dulu Ustaz. Ramai penonton nak tahu ni. Kita terus saja mungkin Ustaz dengan soalan yang cantik daripada Sarasid ni di Facebook. Katanya bila sebut tentang darurat tadi Ustaz ya. Darurah. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Katanya dalam keadaan darurat, adakah hukum fiqh juga menjadi mudah? Apabila asas-asas Islam itu diingkari dan dimudahkan, adakah umat Islam akan mudah terdedah kepada perkara-perkara syirik, kesesatan dan juga sikap yang melampau? Maksudnya dia ada 2 soalan lah tu. Yang pertama, adakah hukum fiqh juga menjadi mudah dalam keadaan darurat? Yang keduanya, apabila terlalu mudah, adakah dia berpotensi syirik ataupun sesat atau melampau? Baik, satu persoalan yang sangat baik. Terima kasih kepada penanya kita. Dan ia merupakan yang kedua tadi. Selepas mana dapat masyaqqah, kesulitan dan kepayahan, antara sebab kenapa hukum tu jadi mudah adalah sebab darurat dan hajat. Sebab darurat dan hajat. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, "Famanittura ghaira baghi wala 'ani fala ithma alaih." Ini cerita tentang khinzir. Kan maksudnya bila mana dia ditimpa mudarat dalam keadaan yang tidak berlebihan lah, dan kemudian dia boleh mengambil dengan hukum harus sebab mudarat, sebab nak elak diri dia mati. Betul. Kalau dia tak makan, dia meninggal dunia. Tapi ramai orang silap faham. Kalau biawak lalu dulu, biawak dulu. Kalau ular lalu, ular dulu, barulah khinzir kan. Ni khinzir terus tak boleh. So dia ada tingkatan-tingkatan tu, dan sebab tu bila mana disebut darurah tubihu mahzurat, perkara-perkara yang darurat mengharuskan perkara yang dilarang. Akan tapi kena ikat satu lagi, darurah tuqaddab biqadariha. Darurah itu diikat dengan kadarnya. Jangan siap tapau lagi. Bawa balik lagi kena gulai lemak pula lah test lepas ni kan. Tak boleh. Kerana dia ada darurat, ada kadarnya. So maksudnya ya betul, hukum darurat itu boleh berlaku dan menjadikan satu perkara itu mudah daripada sudut syarak, dan dia untuk menjaga manusia daripada meninggal dunia, daripada hartanya dan perkara yang berkaitan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, adakah disebabkan bermudah-mudah itu akan menjadi syirik, kesesatan dan sebagainya? Jawapannya, perbincangan kita adalah skopnya daripada sudut fiqh. Jadi bila kita sebut fiqh, dia ada 2 golongan manusia. Pertama sekali, golongan yang melampau, dan Nabi sebut dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, halaka mutanatti'un. Celakalah, musnahlah orang-orang yang mana melampau-lampau. Ini kena gini, ini kena begini. Dia bagi tambah sedap perisa, ajinomoto sikit, garam sikit, sehingga kalau orang nak buat ibadah malaslah. Jadi penat. Ni qiyamul lail ni kena buat ni 30 rakaat tu. Baru cukup syarat. Jadi dia menyukarkan. Lepas tu dia kata dia pula yang betul. Dia pula yang betul. Itu yang jadi masalah. Dia melampau sangat dalam bab-bab berkaitan. Jadi dan sebab tu dalam hadis yang sahih juga daripada riwayat Imam Ibn Majah dan sebagainya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila masuk ke masjid, Nabi tengok ada satu orang tali. Tali itu maksudnya diikat pada tiang masjid. Dan Nabi SAW tanya, tali siapa ni? Kata para sahabat, ya Rasulullah, Zainab, isteri Nabi SAW. Kan? Jadi pada waktu itu, Nabi tanya, buang tali ni. Kenapa? Kata para sahabat, kerana Zainab, bila beliau nak solat, beliau letih, beliau akan berpegang pada tali. Nabi SAW menyatakan, kalau kamu letih, kamu keadaan yang sudah penat, tidur saja, kata Nabi SAW. Tak perlu nak bersandar dan apa semua dan sebagainya, dan menjadikan kita satu orang yang penat, letih, dan akhirnya tak ada khusyuk, tak ada tumpuan kepada ibadah. Jadi cantik Nabi SAW punya keseimbangan antara dunia dan juga akhirat. Dan ada kelompok yang kedua yang mana bermudah-mudah, yang ini dipanggil sebagai tatabbu' rukhas. Tatabbu' rukhas ni maksudnya shopping fatwa. Ada juga. Ada juga. Mana yang mudah ni? Yang ni yang mudah. Yang ni campur sikitlah. Hak ni sikit, hak ni sikit, ni sikit. Sebab tu kata Imam, yang mana diskaun? Yang mana diskaun? Kata Imam Ibn Munzir rahimahullah dan juga Imam Ibn Hazmin menyatakan telah sepakat di kalangan para ulama, tidak boleh satu orang mengambil hukum hakam syarak dia pilih-pilih atas sebab nafsu dia.
Oh, dia campur hak ni sikit, tu sikit, ada sikit, dan akhirnya dia kata, ni ibadat mana ni? Saya campur semua. Kan? Ni mazhab mana? Mazhab campur semua. Jadi daripada sudut kalau ikut hawa nafsu, ikut kehendak kita punya nafsu, maka pada waktu tidak dibenarkan. Jadi kita kena tahu daripada sudut yang asas, tidak boleh melampau satu, yang kedua tidak boleh bermudah-mudahan. Maksudnya apa yang Allah telah mudahkan, apa yang Rasulullah SAW telah mudahkan daripada sudut hukum hakam syarak, daripada Quran dan sunnah, maka sudah cukup bagi kita untuk meraihkan apa yang Allah telah kurniakan kepada kita. Itu dia maksud Ustaz, jangan kita ambil mudah pula ya. Betul. Memang dah dipermudahkan, jangan ambil mudah. Betul. Kadang tu ada pula ditambah-tambah tu pula Ustaz ya. Okey Ustaz. Norazikin Muhammad Yusof di Facebook katanya, Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru-kru, tanyalah Ustaz. Soalan saya, adakah fitrah manusia memang suka mencari kesusahan walaupun tahu sebenarnya ada jalan yang senang mengikut cara Islam? Macam mana tu Ustaz? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih pada soalan yang ditanyakan itu. Pertama sekali kita kena tahu daripada sudut asasnya, ya, agama itu mudah. Ya, taisir Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan. Cuma kadang-kadang manusia ni dia nak cari satu yang advance kan, satu benda yang pelik pada orang lain kan. Itu contohnya kita kata selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terbaik adalah selawat Ibrahimiyah yang baca dalam solat. Allah baca dalam solat tak best lah. Itu kita selalu baca, yang lain ada sikit lah kan. Jadi dia suka cari-cari satu perkara yang akhirnya dia sendiri tak boleh buat. Kan, dan dia telah pun menjadikan dia salah. Sebab tu yang kita sebut pada hadis yang pertama tadi, akhirnya dia sendiri dikalahkan oleh siapa? Oleh nafsu ataupun oleh kehendak dia, dan tanpa meraihkan kemudahan yang ada dalam Islam itu. Dan daripada sudut asasnya, kemudahan yang Allah telah berikan kepada dia satu nikmat yang kita kena syukuri. Ni syukuri. Sebab tu kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad, ma lam yashkurullah atau ma lam yashkuruna la yashkurullah. Siapa yang tak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi lah ayat lain yang menceritakan tentang syukur, dan ini menunjukkan bahawa kemudahan macam mana keadaan sekalipun, apa pun keadaannya, maka Allah memudahkan manusia untuk melakukan ibadah pada setiap masa, keadaan dan tempat. Baik Ustaz, saya lihat kepada apa yang Ustaz bacakan tadi, iaitu ayat daripada firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah An-Nisa ayat yang ke-28, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa, yang bermaksud Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Lemah tu tang mana tu Ustaz? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Lemah di sini maksudnya pertama sekali, sebab tu dalam ayat yang lain Allah sebut juga. Allah sebut apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah jadikan manusia ni sebagai sebaik-baik kejadian. Kemudian apa? Akhir sekali pada ayat tu, summa radadna ila asfala safilin. Dan kemudian kami akan kembalikan mereka kepada yang paling bawah sekali. Paling bawah sekali. Sebahagian para ulama tafsir seperti mana disebut oleh beberapa orang, Imam Qurtubi dan sebagainya, manusia ni bila mana dia dah, maksudnya daripada peringkat baby tu dia maksudnya lemah, bayi kemudian bayi, kemudian juga kanak-kanak, kemudian dewasa umur sekian-sekian, dia kuat, dia gagah. Lepas tu dia turun balik. Kan, kemudian masuk umur 80 tak dengar dah. Air, bukan air, sebenarnya benda lain kan, contohnya kan. Dan seterusnya, maka menunjukkan bahawa manusia tu dia ada waktu turun naik ada. Dan di situ juga Allah Subhanahu wa taala juga melihat kepada hamba-hambanya, bukan setakat lemah sudut tubuh badan fizikal, tapi lemah bila mana terdatangnya keadaan tertentu, tak ada air, masalah kan, yang nak kena cari tayamum, Allah bagi pertukaran. Kemudian dalam keadaan sekian-sekian contohnya, maka Allah Subhanahu wa taala meringankan kepada hukum hakam. Jadi lemah tu boleh jadi pada sudut fizikal, sukar untuk melakukan ibadah. Yang kedua daripada sudut keadaan yang mana menjadikan dia payah ataupun sukar untuk melakukan ibadah. Contohnya apa? Contohnya terlupa. Sebab tu Allah sebut dalam surah Baqarah ayat 286, akhir sekali kita selalu baca, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau kenakan ataupun engkau mengambil tindakan kepada kami kalau kami tersalah dan juga ataupun kami terlupa. Itu kelemahan manusia, dan sebab tu manusia tu sendiri maksudnya adalah lupa. Nasiyah tu maksudnya adalah lupa, dan dia merujuk kepada manusia serasa lupa keadaan lemah, maka Allah Subhanahu wa taala tahu hakikat tu. Sebab tu Allah menyatakan wa khuliqal insanu dha'ifa, dan Allah telah menjadikan manusia tu sebagai hamba yang lemah. Allah lebih tahu hambanya bagaimana keadaannya, ya. Kita adalah ciptaannya. Baiklah Ustaz, kejap lagi kita nak tanyakan tentang konsep syukur sebelum kita pergi dengan lebih dalam tentang hukum fiqh itu sendiri. Baiklah kepada anda semua, nantikan selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini.
Dari utara ke selatan, timur ke barat, semuanya menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih atas tontonan dan juga sokongan anda semua. Dan hari ini kita bicarakan tentang kemudahan dalam Islam, Fiqh Taisir bersama dengan Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Baiklah Ustaz, tadi sebelum rehat, saya ada tanyakan satu soalan dan insya-Allah sekarang ini pencerahannya. Bagaimana Ustaz? Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al-Quran, "Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid." Kalau kamu bersyukur kepadaku, aku akan cukupkan, aku akan tambahkan. Dan jangan sesekali kamu kufur, sesungguhnya azab aku amat pedih. Itu amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Ustaz, dalam kemudahan, mungkin ini kita keluar sedikit daripada hukum fiqh itu sendiri, ada Allah berikan kemudahan kepada kita macam-macam Ustaz. Kadang tu ada masjid menyediakan laluan untuk kereta, kemudian kereta tolak Ustaz ya, untuk mereka yang sakit, wheelchair tu Ustaz ya. Kemudian ada juga kemudahan-kemudahan lain, tetapi ada yang menyalahgunakan ataupun merosakkan, itu lebih teruk, vandalisme. Bagaimana Ustaz? Apakah amaran Allah itu memang benar? Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Memang sangat bertepatan apa yang kita panggil sebagai kemudahan yang Allah telah bagi, yang Allah kurniakan nikmat ini, dan kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sifat Allah tu Ghafurun Syakur. Ya. Allah tu Maha Pengampun dan juga Maha syukur ni maksudnya adalah menambahkan lagi nikmat dan keberkatan kepada orang-orang yang Allah telah kurniakan nikmat. Dan kita sebut pertama sekali daripada sudut amaran itu, apakah pembuktian syukur itu? Yang ni kadang-kadang ramai orang kata alhamdulillah syukurlah kan. Alhamdulillah syukur. Sebenarnya konsep syukur yang kita nak terima sebagai satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kata Imam Ibn Rajab dan ramai lagi sebahagian di kalangan para ulama, mesti merangkumi tiga. Pertama adalah dengan hati kita redha, kita bersyukur terhadap apa yang Allah telah kurniakan. Yang kedua adalah dengan lidah kita sentiasa membasahi syukur dan nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kita. Dan yang ketiga adalah dengan perbuatan. Jadi yang perbuatan ni kadang fail loh. Dia jadi masalah dan jadi tak lulus kan. Iaitulah berkaitan dengan perbuatan. Alhamdulillah syukur, hati mungkin syukur, tapi perbuatan, maksudnya syukur itu mesti dibuat ataupun mesti dilakukan dengan tindakan perbuatan yang mana kita nampak dia orang yang bersyukur. Sebagai contoh, kalau kita kaitkan tadi apa-apa berkaitan dengan vandalism, berkaitan dengan tidak menghargai kemudahan yang Allah telah kurniakan. Maksudnya walaupun kemudahan disebut kemudahan awam, tapi hakikat sebenarnya itu adalah anugerah Allah lah. Kan, kemudahan awam itu. Jadi berbentuk apa saja, mungkin bas, mungkin kita kata tempat orang OKU, parking OKU. Jadi orang pergi parking dekat situ. Sebenarnya yang parking tu adalah OKU. Maka kita beranggapan yang parking tu OKU lah. Jadi daripada sudut itu kemudahan yang Allah bagi ataupun perkhidmatan awam kepada OKU. Jadi kita ni sebagai untuk membuktikan rasa syukur, tak apa kita penat sikit, jauh sikit parking tu, menunjukkan bahawa itu adalah perbuatan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampah dalam keadaan tertentu dan sebagainya, maka kita kena tahu syukur bukan hanya dengan hati, bukan hanya dengan lidah, tapi perbuatan kita menjaga setiap perkara yang Allah kurniakan itu adalah tanda satu orang yang bersyukur. Kalau tak, dia tak termasuk tanda orang bersyukur. Itu kepentingan kita memahami konsep syukur yang Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan kepada hamba-hambanya. Ya, saya tanyakan tu bukan sebab apa. Ada antara segelintir lah Ustaz ya. Kalau dalam bab fiqh ibadat, dia betul-betul jaga kemudahan-kemudahan yang Allah beri. Tapi kalau dalam bab kemudahan yang fizikal, kemudahan awam, dia main taram ikut suka je Ustaz. Okey, jagalah kemudahan-kemudahan walaupun apa sahaja kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Okey Ustaz, soalan daripada Ram Deseru di Facebook. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Sifat insaf bersederhana atau adil dalam setiap perkara amat dituntut dalam Islam. Ya, benar. Soalannya, adakah sifat melampau atau terlalu memudahkan, seperti yang mana kita bicarakan tadi, akan memberi kesan yang buruk terhadap agama dan pada sesiapa sahaja? Benarkah ada dalam kalangan orang Islam itu sendiri yang memberatkan diri mereka sendiri? Padahal prinsip Islam adalah mudah, tidak menyusahkan. Mohon penjelasan daripada Ustaz. Kesan buruk, kemudian adakah wujud mereka yang memberatkan sendiri yang mudah itu? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih kepada saudara Ram yang bertanya daripada Desaru. Baik, perkara pertama yang kita kena faham bahawa kita sebagai umat Islam
kita perlu mengelakkan perkara yang mendatangkan fitnah sama ada kepada Islam itu sendiri ataupun non-Muslim, orang yang bukan Islam memandang buruk terhadap Islam. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Yunus, Allah menyatakan bahawa pada ayat 85, Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumidh zalimin. Yang bermaksud, ya Allah, janganlah kami menjadi sasaran ataupun panahan kepada, itulah fitnah, kepada orang-orang yang zalim. Maksudnya kita ni bukan tempat fitnah. So kadang-kadang ada orang, sebab tu diceritakan tentang kesan bermudah-mudahan tu, akhirnya akan memberi kesan kepada agama itu sendiri. Maksudnya orang melihat agama ini mudah dan sebagainya, diraikan daripada Quran dan Sunnah, tiba-tiba ada orang yang sukar, susah-susahkan. Contohnya apa? Nak makan kena pilih-pilih. Contohnya kita kata apa, makanan laut ataupun minum susu tak boleh minum dengan sekian-sekian. Kalau kita kata daripada sudut sainsnya okeylah, tapi Nabi SAW tak ada masalah. Ada orang contohnya gini, dia tak makan ayam contohnya. So ayam ni kenapa? Ayam ni makan satu benda yang jijik. Maksudnya ayam kampung lah. Makan satu mungkin lipas apa-apa dan dia sapulah kan. Jadi kita pun rasa macam tak berapa selera nak makan. Satu hari dalam riwayat Imam Muslim, ketika mana satu orang sahabat kata kat Nabi SAW macam tu, dia jauhkan diri dan dalam keadaan orang tengah makan, hadis daripada Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari kata, mari sini kita makan ayam ni. Dia pun kata, aku bersumpah dengan nama Allah, aku tidak makan kerana aku melihat ayam itu makan satu benda yang kotor daripada perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Kata Sayyidina Abu Musa, mari ke sini, aku melihat Nabi makan ayam ini. Maksudnya Nabi tidak menyukarkan perkara itu, maksudnya asasnya tak ada masalah untuk kita makan dan tidak kita nak fikirkan sekian ni akan datang bila. Sebelum tu waktu dia tengah bertelur tu macam mana keadaan telur. Jadi akan menyukarkan. Itu menyusahkan dan akhirnya agama tu nampak satu benda macam kartun pun ya juga. Dan akhirnya akan menjadikan manusia dalam keadaan sukar untuk melakukan ibadat. Padahal mudah. Okey, itu daripada sudut yang pertama. Yang kedua juga kita akan lihat hukum hakam syarak tu dia takkan kena kepada orang tertentu kalau kita terlalu, kita panggil strict, terlalu syadid ataupun terlalu keras dalam sesuatu hukum. Sebagai contoh, Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW, iaitu daripada riwayat sahabat, Nahar Rasulullah SAW ani bai'il hasah wa bai'il gharar. Nabi melarang jual beli gharar. Gharar ni maksudnya dia tak jelas barang tu dapat apa, bila akan dipost, bila akan dapat, kuantitinya berapa jumlah tertentu. Bila Nabi larang tu, dan ada setengah orang dia memberat-beratkan. Contoh, nak masuk bilik air. Kan bayar RM1. Bayar RM1 ni berapa jam dalam bilik air? Dia kira pula. Dia kira pula. Air berapa baldi? Kemudian banyak dibincang, akhirnya akan menyukarkan manusia. Sebab tu Islam datang untuk memudahkan hajat manusia, keperluan itu, dia akhirnya akan memberikan kemudahan manusia dan tak perlu mendalami dan bermudah-mudah, akhirnya dia mudah untuk kita lakukan. Jadi tak payah fikir tentang masuk tandas tadi berapa lama, boleh masuk, bayar RM1, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wa khaba'ith. Habis cerita. Ada pula yang susahkan sampai kan nak makan telur. Telur ni dulu dia kat mana? Di keluar dekat mana? Kalau negara barat, ini tak Islam ni katanya. Susah juga tu, telur ayam pun difikir macam tu. Okey Ustaz. Kita ada pemanggil di talian ketika ini. Kita nak raikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustaz, saya Ismail. Soalan saya begini tanya Ustaz. Adakah lumrah manusia suka mencari kesusahan? Wahal Allah Subhanahu Taala telah memberi kemudahan dalam Islam, sama ada kita dalam beribadah dan seutamanya. Itu je soalan saya begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Ismail dari Sungai Buloh. Orang kampung Ustaz lah ni. Orang Sungai Buloh. Okey, adakah lumrah manusia suka cari yang susah-susah Ustaz? Baik, kalau kita tengok daripada, terima kasih kepada Haji Ismail tadi pemanggil. Kalau kita tengok daripada sudut hadis, hatta perkara ini juga berlaku dan pernah ditanya oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebagai contoh, kita kata manusia ni bila mana disebut dalam fiqh begini-begini, dia akan terus kepegang hukum fiqh tu tanpa ada pengecualian. Contoh, kata Nabi SAW dalam hadis sahih dalam riwayat Imam Tirmizi, ma quti'a minal bahimna wa hiya hayyatun fa huwa mayyit. Atau kama qala Nabi SAW. Apa yang terputus daripada binatang, tak kiralah bulu dia ke ataupun apa-apa, telinga ke contohnya kan, maka dia masih hidup, binatang tu masih hidup, tapi dia telah terputus, mungkin kuku dia, bulu dia dan sebagainya, maka kata Nabi SAW, ia merupakan bangkai. Ia merupakan bangkai. Ada setengah orang ni dia terlalu kata, oh ni bulu kucing ni tak boleh kena ni.
Kalau bulu kucing tuan-tuan banyaklah kan, dekat kain plekat, dekat apa semua, baju kurung, baju tudung semua. Kalau boleh dikatakan rakyat Malaysia suka kucing kan, sampai masuk grup suka kucing kan. Jadi menunjukkan bahawa memang suka, dan akhirnya Nabi SAW bagi kemudahan. Jangan disusah-susahkan. Nabi SAW menyatakan dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Nabi menyatakan bahawa innaha laysat bin najas. Dia bukan najis. Kenapa? Kerana wa innaha tawafina alaikum wa tawafat, kata Nabi SAW. Kerana kucing ini dia sentiasa melingkari kita, sentiasa berada dengan kita, maka sukar untuk dielakkan. Maka disebabkan tu para ulama menyatakan, hatta mazhab Syafi'i, maka bulu kucing itu walaupun najis tapi dia adalah perkara yang dimaafkan. Ini menunjukkan keringanan kepada Islam. Dan contoh lagi, pakaian. Kan wanita, ni pun ada orang tanya kepada Nabi SAW, hadis daripada Ummu Salamah dalam riwayat Abu Daud, hadis yang sahih. Ketika mana satu orang wanita tanya, ya Rasulullah, kami ni bila berjalan kan kain wanita kan bawah, dia menyerik. Macam menyerik lah. Menyerik kan. Jangan angkat atas. So, wanita dia bawah, maksud menutup aurat sempurna. Maka satu orang kata, ya Rasulullah, bila kami kena najis, jadi macam mana pakaian kami? Jadi kami nak bawa solat, nak bawa apa semua ni? Maka kata Nabi SAW, yutahhiru ma ba'dah. Adapun apa yang seret selepas tu, maka dia menyucikan apa yang selepas itu. Maksudnya benda yang kita tak nampak, tak jelas, maka pada waktu tak perlu disusah-susahkan. Sebab ada orang tanya pada saya, Ustaz, saya bawa motor, saya terpijak najis, kemudian saya pijak motor. Lepas tu saya pakai kasut yang lain, jadi saya pijak juga, dan pakaian tu kena pada saya punya sekian. Jadi pakaian tu saya letak satu tempat, dan akhirnya kena tak semua pakaian itu? Oh, panjangnya tu. Oh, panjang cerita dia. Jadi saya kata basuh semua sekali lah. Susah juga kan. Jadi menunjukkan satu benda, akhirnya akan timbul pula penyakit was-was, akan menimbulkan pula kesukaran dalam beragama. Sebab tu yang mandi jadi sejam. Allah. Sebab apa? Tak rata. Jadi rata ni mudah saja. So akhirnya akan menjadikan satu kesukaran dan kepayahan, dan sebab tu tadi kesan dia ataupun dia punya kita kata manusia suka mencari yang mudah, dan akhirnya sebenarnya agama itu mudah. Manusia suka mencari yang susah, dan sebenarnya agama itu mudah dan memerlukan kepada hujah dan dalil, dan akhirnya kita akan beramal dengan agama yang harmoni, agama yang mudah yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya terfikir juga Ustaz, kalau terlalu was-was nanti suami cakap dekat isteri, yang nampaknya kita kena lepas ni kena buat swimming pool lah, buat kolam renang lah, nak mandi senang, terjun je, confirm rata semua. Allahu akbar, susah juga Ustaz ya. Okey Ustaz, saya nak tanyakan soalan ini sebab mungkin soalan ini mewakili para penonton. Kemudahan dalam Islam itu banyak. Mungkin juga kita boleh sentuh dari sudut teknologi. Terutamanya bila kita bicarakan bab fiqh ini. Saya bagi satu contoh, Al-Quran. Dahulunya Al-Quran yang tiada warnanya, biasa-biasa sahaja. Kemudian ada diwarnakan, mungkin mengikut hukum tajwid dan sebagainya. Kemudian sekarang ini dah maju. Di setiap kemudahan kita, telefon bimbit, kita ada pelbagailah kemudahan. Ada aplikasi Al-Quran juga. Bagaimana Ustaz? Adakah hukum kita beradab dengan Al-Quran sama seperti mushaf itu berada di depan, ataupun lain hukumnya? Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Satu persoalan yang sangat baik. Bila kita bicara tentang Al-Quran digital, Quran yang ada pada handphone, smart handphone kita dan sebagainya, telefon kita, maka adakah dia merujuk kepada hukum yang sama dengan mushaf? Baik. Secara asasnya ia adalah Quran. Ia adalah Quran. Sebab tu sebahagian para ulama bila berbincang dalam mazhab Imam Syafi'i dan sebagainya, yang mutaakhirin, yang lewat ni ataupun yang zaman moden ini, maksudnya hukum mushaf maka kekal hukumnya, ada adabnya, kena berwuduk dan sebagainya lah. Itu merupakan satu benda yang kita tak boleh dielakkan. Adapun daripada sudut Quran digital, maka yang sini para ulama bincang. Dia banyak hukum kat situ. Pertama sekali, nak bawa masuk bilik air boleh ke tak? Mushaf tak boleh. Al-Quran digital boleh. Ada orang kata tak boleh, tinggal Quran dekat luar. Tinggal telefon dekat luar. Telefon bimbit kena letak di luar ke? Asalnya kena letak dekat luar, dia kata. Dia kata sebenarnya begini, kalaulah satu orang dia hafal Quran, dia baca Quran, memang tak boleh. Tapi dia tak baca Quran dan dia tak baca waktu dia melabur. Ataupun qada hajat dia, maka dia merujuk kepada bahawa benda tu adalah diharuskan. Takkanlah kata kenapa awak kena tinggal kat luar, tak boleh masuk bilik air. Sebab apa? Sebab awak hafal Quran. Sedangkan handphone kita tu dia menyimpan maklumat. Jadi bila kita simpan maklumat, kita tutup.
maka waktu tu diharuskan. Kalau tak, banyaklah kejadian telefon bimbit hilang disebabkan memakai hukum yang sukar ini. Itu daripada satu hukum. Yang kedua, isu berkaitan dengan menyentuh ayat Quran. So kita pegang telefon, mungkin waktu tu kita dalam Arab biasa budaya macam ni. Baca Quran kat mana-mana, dalam bas, tengah tunggu bas, suka baca Quran. Tapi masyarakat kita ni ada tapi agak sukar budaya yang seperti itu. Katalah kalau ada, maka waktu tu kita masih berhadas kecil contohnya. Boleh tak kita baca Quran? Asalnya tak ada masalah sebab dia bukan mushaf. Yang tadi tu adalah mushaf yang sebenar. Adapun kita, ni para ulama bincang, menyentuh ayat tu sendiri. Menyentuh ayat Quran, bukan sentuh telefon tu. Sentuh telefon tak ada masalah, tapi kesempurnaannya adalah dengan berwuduk. Sebab tu saya suka apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Bila mana bincang tentang adab ni, kalau kita ambil mudah tentang perkara ini, akhirnya kita akan rasa tak ada masalah, baca Quran pun tak perlu wuduk dah. Akhirnya adab dengan Quran kita semakin hilang. Maka dengan cara yang terbaik, maka pada waktu tu tetap hukum kita berwuduk itu disunnahkan ketika mana membaca pada mushaf, pada ayat Quran. Jadi cerita tentang masuk bilik air tadi tak ada masalah. Dengan syarat telefon tu ditutup. Jangan dibuka dan baca pula. Itu jangan dibuat, kata orang tua kan. Jangan dibuat lah. Dibantai pula, dia pergi taranum dalam tandas. Terkejut orang sebelah. Okey Ustaz, insya-Allah banyak yang kita dapat daripada pencerahan Ustaz ni. Cumanya Faizal bin Ahmad, satu soalan yang cantik juga daripada beliau di Facebook, katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Da'i dan Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya, bagaimana dikatakan Islam itu mudah dalam segala hal, sedangkan ada hadis yang menyebut dunia ibarat syurga bagi orang yang kafir dan penjara bagi orang yang beriman. Macam mana pula tu kata mudah, sepatutnya orang yang beriman tak boleh rasa mudah-mudah. Silakan Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Soalan yang baik berkaitan dengan hadis yang kita sebutkan tadi. Pertama, hadis ini sahih, riwayat Imam Ahmad dan yang selainnya daripada sahabat, sebahagian riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan tidak dinafikan. Maksudnya Nabi SAW menyatakan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ni adalah penjara bagi orang mukmin, wa jannatul kafir, dan juga adalah syurga bagi orang-orang kafir. Baik. Dihurai cantik, molek oleh Imam Nawawi rahimahullah bila membahaskan tentang hadis ni. Beliau menyatakan maksud di sini adalah, maksud dunia itu adalah penjara adalah berkaitan dengan hukum hakam syarak. Dan kita kena tahu hukum hakam syarak yang Allah telah tetapkan, ada halal, ada haram dan sebagainya, bukan untuk Allah, bukan untuk siapa, untuk kita. Bila kita jaga perkara yang haram, dapat pahala. Bila kita buat perkara yang Allah suruh, dapat pahala. Jadi semua tu bersekitar tentang pahala yang Allah telah kurniakan kepada kita. Dan paling cantik kata Imam Nawawi rahimahullah, bila kita telah ikut, dan dia itu sebenarnya mudah. Sebenarnya mudah. Tak, macam kita sebutkan tadi dalam isu akidah, akhlak dan ibadat, satu perkara yang Allah telah mudahkan hamba-hambanya, dan berlaku pensyariatan yang mana meraihkan sifat mukallaf, sifat-sifat hamba. Dan bila kita sebut tentang perkara tadi, manusia ni hidupnya tak lama, kata Imam Nawawi. Ada yang 60, Imam Nawawi 45 dah meninggal dunia. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dengan keadaan yang demikian, bila manusia telah meninggal dunia, maksudnya kekal nikmat yang dia dapat daripada menjaga perkara yang haram yang sewaktu berada di dunia, kekal selama-lamanya. Khalidina fiha abada, kekal dalam syurga selama-lamanya. Maksudnya seketika tu dia agak ada perkara yang dia perlu jaga, dan akhirnya memberi manfaat kebaikan seluruh dalam keadaan kehidupannya di hari akhirat. Dan saya teringat satu peristiwa Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, satu ulama besar. Bila mana beliau berada di satu bandar, satu orang Yahudi datang tentang hadis tadi. Dia tanya, wahai Imam Ibn Hajar, ni satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Dia kata, apa yang maksud hadis Nabi ni? Di mana syurga kamu? Di mana pula di mana syurga aku? Dan di mana pula penjara kamu? Kata apa ni, Yahudi tadi. Maka jawab Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau menyatakan bahawa, kamu tahu tak, di syurga itu adalah satu nikmat yang amat hebat? Maka di situlah aku, kata dia, dan kata Imam Ibn Hajar. Dan kamu tahu tak, di tempat yang sangat sempit dan sangat seakan-akan penjara itu, itulah dunia. Maka kamu nak yang mana? Dia kata, saya nak syurga. Lepas tu dia mengucap kalimah syahadat, akhirnya masuk pada Islam kerana tertarik dengan jawapan Imam Ibn Hajar Asqalani yang menyatakan syurga itu adalah di dalam syurga. Itu maksud dia. Wallahu a'lam. Sekejap lagi Ustaz, saya nak tanyakan kepada Ustaz pula. Soalan ni terlalulah banyak orang tanya. Penentuan kiblat. Nantikan kejap lagi. Ustaz, kita rehat dulu ya. Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Bahagia pernah hadir dalam hidup Aminah. Saya tetap nak awak sebab awak pelengkap hidup saya. Angkara hasutan, bahagia tersebut kini menyepi buat dirinya. Memang aku cintakan dia, tapi apa yang aku dapat daripada cintakan dia? Terciptakah bahagia baru buat Aminah? Apa lagi yang aku ada kat sini? Lara Cinta Aminah, setiap Selasa hingga Jumaat, 8.30 malam di TV9. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Ni nak tanya ni. Lelaki tu milik siapa? Lelaki yang mana? Ni lelaki anak orang kaya ni yang tiba-tiba nak pikat hati seorang gadis selepas dicabar oleh teman wanitanya. Lelaki itulah. Sesuai sangat. Oh, lelaki itu pemilik hatiku rupanya. Setiap Selasa hingga Jumaat, 9.30 malam di TV9. Apa Tuan buat kat sini? Ya, mungkin itu privasi awak yang awak tak boleh share dengan saya. Bukan sebab Tuan Zahid. Takkan tak ada langsung ruang kemaafan dalam hati kau untuk aku. Wow, saya dapat hadiah daripada 1001 malam saya. Cantiknya. Pengantin Satu Malam setiap Isnin hingga Jumaat 7 malam di Akasia TV3. Fakta, statistik, isu semasa, Jenayah dan sebagainya. isu negara Kerajaan sedia, dan isu rakyat. banyak yang boleh kita bincangkan. Segalanya bakal diperkatakan Politik negara dan juga kestabilan pertumbuhan ekonomi negara sendiri. dalam diskusi hebat bersama Ali Iskandar, Fetri Yahya, Fiza Sabjahan, Hazrina Kasim dan juga panel jemputan profesional. Soal Rakyat, setiap Rabu 11 malam di TV3. Setiap hari, ada sahaja masalah, ada sahaja persoalan yang membelenggu pemikiran kita. Nak dapat jawapannya kat mana? Di sinilah. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Di sinilah segala persoalan kita akan dapat jawapannya dan ada segala penyelesaian daripada segala permasalahan. Dan insya-Allah hari ini kita bicarakan tentang kemudahan dalam Islam, fiqh taisir bersama dengan yang berbahagia Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Baik Ustaz. Sebelum kita nak sembang lagi panjang ni Ustaz, ada pemanggil di Thailand ketika ini kita nak alu-alukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Khadari dan juga Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Saya Omar Abdul Majid dari Felta Cini Timur 3 Pekat Faham. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Omar sihat ya? Alhamdulillah saya sihat. Dai dan Ustaz sihat ya. Sihat Ya, alhamdulillah. selamat menyambut kemerdekaan lah. Oh, betul, sama. Ustaz, Selamat menyambut kebangsaan juga. Bulan kemerdekaan kita Ya, ya. insya-Allah. Jadi soalan saya begini Ustaz. Kadang-kadang kita ni lah, bukan kata orang lah, kata saya pun ada juga berlaku juga ni Ustaz. Kadang-kadang kita leka dengan kerja, dengan apa tugas-tugas harian kita ni. Biasanya waktu asar lah ni Ustaz. Jadi kadang-kadang waktu tu berlalu. Dalam hati tak apalah, nanti aku qada lah selepas ni. Qada apa yang tertinggal ni. Jadi soalan saya Ustaz, adakah solat fardu ini kalau kita sengaja tertinggal ni, ada ke masa kan ada setengah pendapat mengatakan tak boleh diqada benda begini. Jadi kalau sampai waktu kena solat, jadi bagaimana status kalau kita ni lalailah, terlepas waktu tu, tak apa nanti aku qada balik semula. Ada ke, boleh ke dia ada ke rukhsah mengatakan waktu solat ni kita tertinggal boleh diqada suka-suka begitu Ustaz? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Omar kalau tanya soalan, memang betul-betul mewakili semua orang. Sebab apa Ustaz? Zaman belajar dulu, dia tak tanya sebab solat asar ni. Ramai kawan-kawan selalu akan tanya solat subuh. Boleh ke qada? Sebab setiap hari, dalam sebulan mungkin sekali je ikut waktu. Silakan Ustaz, macam mana tu Ustaz? Boleh ke dia qada ikut suka? Adakah wujud kenyataan menyatakan tak boleh qada kalau dah tertinggal? Silakan Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebenarnya skop perbincangan ni panjang. Cuma Ustaz. kita nak ringkaskan, kita bagi pada 3 kategori. Pertama sekali yang mengingkari kewajipan solat, yang ni sepakat di kalangan para ulama hukumnya adalah kufur. Maksudnya dia maksudnya solat tu sunat je dia kata, tak wajib pun. Ni sepakat di kalangan ulama, di kalangan 4 mazhab, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, hukumnya keluar daripada agama Islam. Allah. Satu hukum. Nauzubillah. Yang kedua,
orang yang mana salat dalam keadaan yang tertidur tadi tu. Tertidur dalam keadaan yang terlupa lah. Mungkin Memang terlalu tak ingat. sibuk, Ustaz. Mungkin terlalu sibuk sehingga lupa. Jadi pada waktu itu para ulama berbincang. Daripada sudut ni maka kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, fa yusalliha idza dzakaraha, hendaklah dia solat bila mana dia ingat. Maksudnya dia bukan sengaja ni. Yang tak sengaja. Okey, yang tu maksudnya masih lagi ada ruang yang Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dia dan dia tidak termasuk dalam kategori berdosa kerana tidak sengaja. Tak sengaja. Dalam hadis riwayat daripada Abu Zal Al-Ghifari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad tajawaza an ummati an khata' wa nisyan wa mastukriha alaih. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengangkat penulisan pena. Maksudnya tidak ditulis dosa dan pahala bagi orang yang mana tersilap, tersalah dan juga dia dipaksa. Dan dalam riwayat lain pun sebut tentang an-naim hatta yastayqiz, orang yang tidur sehinggalah dia bangun. Maksudnya di situ dia kena qada sajalah. Dia kena ganti saja dan itu kesepakatan di kalangan para alim ulama. Kena qada. Kena ganti. Okey, soalan sekarang ni adalah yang ditimbulkan oleh Tuan Haji Omar tadi, bila mana dia sengaja biar je lah lewat lagi, boleh ganti, boleh qada. Dia tu dia nak macam nak mudah-mudah tu. Ambil ringan lah. Ambil ringan itu. Baik. Hukumnya di sini pertama sekali kita kata Nabi SAW menyebutkan ataupun dalam riwayat dalam Al-Quran Allah menyatakan inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat yang telah ditetapkan bagi orang-orang beriman itu adalah berdasarkan waktu-waktu dan kadar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan sebagainya, Nabi SAW menyatakan as-salatu ala waqtiha. Salat itu pada awal waktunya. Maksudnya kewajipan ataupun kebaikan kita ni adalah solat pada awal waktu. Baik, sekarang ni kita sengaja leka. Kita tertinggal. Maka hukumnya pada waktu itu kita berdosa besar. Berdosa besar kerana kita mengabaikan, mencuaikan kewajipan salah. Mencuaikan kewajipan salat. Jadi ini menunjukkan satu perkara yang mana kadang-kadang manusia ambil ringan tentang bab ni. Dia kata boleh ganti. Ada orang yang kata sebagai jamak. Zohar dia kata. Jamak Zuhur dengan Asar. Jamak di mana? Jamak di pejabat. Kenapa jamak di pejabat? Kerana dah lewat. Maksudnya buat kerja, 4 hari 4.30 kan kita anggap. 4.20 baru turun. Solat Zuhur terus masuk waktu Asar. Ini satu perkara yang mengambil ringan tentang kewajipan salat. Ini bukan mudah ni, bermudah-mudah. Maka ini hukumnya adalah berdosa. Hukumnya adalah berdosa kerana kita melewatkan salat, mencuaikan salat. Baik. Jadi kalau dah buat macam tu, apa perkara yang kita nak kena buat? Dan sebab tu ada pendapat dalam sebahagian pandangan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan hukumnya tidak ada qada lagi. Tahu sebab apa tidak ada qada? Kerana hukum asal orang yang tinggal salat dengan sengaja hukumnya kufur. Maka bila kufur maksudnya murtad pada Islam, buat apa dia nak ganti lagi? Maka itu antara hujah kenapa menyatakan tidak perlu qada. Adapun di sisi jumhur majoriti para ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah menyatakan wajib untuk dia menggantikan salat dia tu qada tu dan beristighfar. Minta ampun kepada Allah kerana dia mencuaikan solat. Jadi maksudnya di sini pegangan jumhur majoriti para ulama dia mesti menggantikan solat dan mazhab Imam Syafi'i bincang pula. Kalau banyak waktu, dia tinggal waktu muda-muda dulu kan, waktu muda remaja, waktu zaman-zaman twist, zaman-zaman jazz apa kan. Zaman-zaman dulu, zaman-zaman mak motor kan. Jadi waktu macam mana dia nak buat banyak ni? Maka dalam mazhab Imam Syafi'i dia kena ganti sekadar mana yang dia mampu dan dia beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka menunjukkan bahawa qada ganti itu tetap dia kena buat. Tetap kena buat dan saya kena ingatkan qada ganti ni dia bukan subuh buat subuh, asar buat asar, zuhur buat zuhur. Dah. Dalam hadis riwayat daripada Nabi SAW ketika berperistiwa Bani Quraizah dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW maksudnya salat asar, jangan kamu salat asar sehingga sampai di Bani Quraizah. Dan menunjukkan bahawa selepas sampai di Bani Quraizah, Nabi dan para sahabat terus solat. Menunjukkan bahawa ganti salat tu adalah segera, bukan ikut waktu. Maksudnya kalau tinggal subuh, bangun tu pukul 8, bangun tu pergi mandi, terus dirikan salat. Dia bukan subuh besok. Zuhur bukan zuhur besok. Tak. Maksudnya di situ adalah menyegerakan untuk kita menggantikan salat. Maka kesimpulannya, hukumnya adalah wajib untuk gantikan salat dan pandangan jumhur majoriti ulama mazhab Imam Syafi'i, dia mesti ganti, tak boleh hanya cukup dengan istighfar semata-mata. Wallahu a'lam. Kalau sengaja ditinggalkan, maka ia jadi kufur. Na'udzubillahi min zalik. Okey Ustaz, satu persoalan yang saya tinggalkan sebentar tadi sebelum kita rehat dan mungkin mewakili para penonton juga nak tahu ni Ustaz. Ada satu situasi mungkin kita boleh gambarkanlah. Katalah Ustaz ada satu program berkemah. Ada ustaz kata senang saja kita nak dapat apa kiblat ni, nak tahu kiblat ni arahnya mana, iaitu lihat kepada matahari yang turun, arah matahari turun. Tiba-tiba dalam masa yang sama budak-budak ni ataupun pelajar-pelajar ni bawa kompas
yang mana patut didahulukan, kata orang alim ataupun Kompas, kita teknologi yang kita ada? Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Quran, fawalli wajhaka syatran masjidil haram. Bila mana kamu hendak mendirikan solat, maka hadapkanlah muka kamu ke arah Masjidil Haram. Maksudnya ke arah kiblat. Dan para ulama berbincang ke arah kiblat ataupun ke arah kiblat ataupun kiblat. Beza tu. Okey. Dalam mazhab Imam Syafi'i menyatakan bahawa seperti mana disebut oleh Imam Syafi'i sendiri dan ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, menghadap ke arah kiblat itu bila mana orang ada di Mekah, dia tak bukan arah, dia mesti menghadap ke bangunan Kaabah. Sebab tu yang mengeliling tu. Itu antara sebabnya. Adapun orang yang di luar, maksudnya di Madinah, di Malaysia, di Thailand, mana-mana semua ni, maka pada waktu tu sukar untuk menghadap tepat ke arah Kaabah tu. Maka dia tepat ke bangunan Kaabah. Maka waktu tu dia menghadap ke arah Kaabah. Jadi arah Kaabah ni berbagai penentuan. Kalau kita kata di surau masjid, di pihak Jawi, di pihak Jaiz dan sebagainya, mudah. Kerana mereka telah pun datang dan buat penyemakan. Betul. Tapi kalau di hutan, siapa nak semak? Takkan telefon pula, hello, Assalamualaikum, ada daripada Jawi ke? Susah juga. Agak sukar. Maka pada waktu tu ada cara lama. Kan dia gini. Sebenarnya dia ada cara lama dan cara moden yang boleh kita sekalikan. Benda ni tak perlu bergaduh pun. Contoh kita kata masuknya waktu asar adalah bila mana bayang yang kita pacakkan itu dia 2 kali ganda. 1 kali, 2 kali. Maka masuklah waktu asar. Ada orang kata kita guna macam tu lah, tu yang lebih bagus. Ada orang kata kita guna jam lah, jam lagi tepat. Jadi akhirnya akan jadi pergaduhan. Siapa nak guna jam, siapa nak guna kayu. Akhirnya kena balik dengan kayu. Hak ni pun kena balik dengan jam. Jadi dia satu perkara yang akhirnya akan menyukarkan. Dia begini, cara mudahnya kita kata, asalnya kalau kita ikut pada kaedahnya, dia insya-Allah dia tak lari sebenarnya. Ada orang yang kata kita guna piring. Piring apa saya tak nak sebut lah. Tengok piring tu itulah arah kiblat. Ada yang kata macam tu. Ada yang kata ikut kompas, ada yang kata sekian-sekian berdasarkan istihad matahari turun tadi. Jadi semua ni kita kata dia asalnya dia tak lari jauh pun. Jadi kalau sekadar sukar itu keadaan yang demikian, maka waktu tu kita boleh ambil dua-dua pandangan. Jadi jangan kita menafikan yang ni, jangan menafikan ini. Mana yang tepat itu kita kata asalnya kompas adalah lebih tepat. Kerana dia benar-benar menunjukkan kepada arah itu. Dalam masa yang sama jangan kata ustaz ni cara tua lah, cara lama lah, cara veteran lah. Ni zaman dulu ni, sekarang kami remaja Z contohnya kan. Kami remaja Y. Jadi kami guna kompas, tak perlu. So maksudnya kita ambil pada langkah yang tepat, kita meraihkan juga keadaan orang tua, orang veteran ataupun alim ulama. Dalam masa yang sama kita teknologi jangan ditolak. Wallahu a'lam. Ambil hati sikit Ustaz ya. Ambil hati sikit. Betul lah cakap Ustaz, tengok cuma sikit je Ustaz. Ejas sikit je Ustaz. Ustaz tu pun alhamdulillah senyum je. Okey Ustaz. Satu soalan di WhatsApp. Cantik soalan ini. Dia kata sahabat kita ni katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru, tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Adil dari Besut. Orang Besut ni. Beliau ingin bertanya, menerima tetamu ada keberkatan. Apa pula hukum jika seseorang yang anggap menziarah ke rumah adalah satu ibadah yang baik, sedangkan hakikat dia menyusahkan tuan rumah kerana kerap datang, kemudian makannya memilih. Minta maaflah saya minum kurang manis ya. Dan lain-lain atas alasan eratkan silaturahim. Mohon pencerahan Ustaz. Asalnya menziarahi itu bagus, tapi kalau menyusahkan macam mana Ustaz? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bila sebut besut, saya teringat kopok ekor. Baik, jadi bila disebutkan tentang keadaan ziarah tetamu memang sunnah. Maksud terima tetamu dan ziarah menziarahi memang sabit dalam hadis-hadis yang begitu banyak. Betul. Sebagai contoh, falyukrim dhaifah, maka hendaklah dimuliakan tetamunya. Maka semua itu termasuk dalam perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan. Cuma kadang-kadang, sebab tu perbincangan para ulama fiqh, ada masa-masa tertentu yang tidak boleh diziarah. Ada waktu tertentu yang mana kadang-kadang tu kita lihat dia boleh mendatangkan kesulitan. Dia kata dalam hadis sebut boleh ziarah. Sabar dulu kan. Sabar dulu, memang dalam hadis sebut boleh ziarah. Cuma kita kata kena raikan keadaan orang yang nak kita ziarah tu. Dia ada waktu, kadang-kadang mungkin tak dekat rumah, kadang-kadang tu kesulitan hujung-hujung bulan, maklumlah kan. Yang minta tadi apa tadi, ayam ke apa ke kan. Jadi dia sukar. Jadi bila sukar keadaan tertentu, kita pun meraihkan, dan disebabkan itu kita kena tahu dalam keadaan syariat ini juga dia mesti meraihkan kedua-dua pihak.
pihak. Kadang tu 11 malam datang rumah nak ziarah. Betul. Sama juga, minta maaf saya sebut. Kadang-kadang tanya soalan pukul 3 pagi. Yang tu pun masalah juga. Jadi kita kena faham. Bukan maksudnya tak nak jawab, mungkin bukan kedekut ilmu, bukan maksud tak nak terima tetamu, tapi keadaan tu kadang-kadang tak mampu untuk kita balas. Maksudnya setengah sedap bermimpi. Jadi waktu tu memang tak sempat nak balas. Jadi ini menunjukkan bahawa kita meraihkan dua keadaan. Kena raikan. Maksudnya, hatta dalam keadaan-keadaan tertentu pun kita melihat bahawa syariat itu betul memudahkan, akan tetapi kita kena meraihkan dengan. Sebab tu antara sebab hajat keperluan manusia dan juga dipanggil sebagai umul balwa. Umul balwa ni maksudnya semua orang tahu. Semua orang tahu dan keadaan itu. Dan sebab tu aplikasi hukum syarak ni dia kena masuk juga daripada sudut apa? Al-adatu muhakkamah. Adat setempat itu dijadikan hukum hakam. Maksudnya adat setempat ni yang mana dia makruf daripada sudut syarak dan dia tidak bersalahan dengan syarak. Maka pada waktu tu contohnya pukul 12 malam jangan pergi ziarah. Maka daripada sudut syarak memang ya. Ziarah tu ada waktu dia, ada kita kata tempat tertentu, maka semua itu merujuk kepada hukum hakam syarak tu diaplikasikan oleh orang-orang yang cerdik dan juga yang pandai, dan pada waktu itu akhirnya menjadikan syariat itu harmoni, bukan satu perkara yang sukar dan bukan pula orang tu berdosa tidak menerima tetamu. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, ada soalan yang saya teringin nak tanya daripada Ustaz. Mungkin pencerahan ini juga mewakili untuk para penonton. Ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih yang mana hadis menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh Aisyah. Kata Aisyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harus menentukan antara dua hal. Kemudian Aisyah menyatakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memilih yang lebih mudah selagi tidak termasuk dalam dosa. Bagaimana Ustaz boleh berikan gambaran tersebut? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Betul, hadis tu riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ma khayyara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW tidak memilih di antara dua perkara, melainkan Nabi SAW aisarahuma, akan memilih perkara yang lebih mudah, malam yaku ithman, selagi mana ia tidak mendatangkan dosa. Baik, jadi menunjukkan bahawa Nabi SAW inginkan supaya hamba-hambanya, umat-umatnya ini mudah. Sebab tu kalau kita tengok sebagai contoh dalam hadis sahih juga, berkait juga dengan hadis ini, dalam riwayat Imam Muslim, ketika mana ada 3 kelompok sahabat datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelompok pertama kata, saya ni mulai malam, saya tak nak tidur. Oh, hebat tu. Yang kelompok kedua kata, saya ni berpuasa, saya takkan berbuka puasa. Maksudnya puasa terus. Maksudnya daripada sudut logiknya, kalau puasa terus, kalau lagi mulai tu lagi bagus, lagi cantik kan. Kemudian juga ada kelompok ketiga kata, ya Rasulullah, saya ni tak nak kahwin dengan wanita, kerana bila kahwin ni dia menyukarkan, nak pergi masjid kan, pergi balik karang, lepas tu apa, maksud ganggu pada ibadah. Nabi terus marah. Nabi SAW menyatakan bahawa aku yang paling bertakwa di kalangan kamu. Marah tu kan, Nabi SAW marah dengan apa yang mereka lakukan. Nabi SAW menyatakan, aku berpuasa dan aku berbuka, aku juga mengahwini wanita, dan kahwin tu ibadat. Kahwin tu ibadat. Buka puasa adalah ibadat kan. Bukan puasa je ibadat, buka puasa adalah ibadah. Dan kemudian aku juga berqiyamul lail dan arqud, aku tidur, kata Nabi SAW. Menunjukkan agama ni sangat simple, sangat mudah. Sebab tu kita ada keseimbangan di antara dunia dan akhirat, dan Nabi SAW akan memilih perkara yang lebih mudah selagi mana benda tu tak mendatangkan dosa. Maksudnya di sini adalah perkara yang mana kalau benda tu mudah tapi berdosa, maka Nabi tak ambil. Perkara yang mudah, contohnya kita kata mudahnya apa? Mudahnya begini tapi benda ni berdosa. Kita ambil yang itulah, tak boleh. Kerana syariat Nabi itu sendiri adalah mengambil mudah satu perkara, maksudnya syariat Islam, hadis itu sendiri, maka pada waktu itu selagi mana dia tak mendatangkan dosa, dia merupakan satu perkara yang berhak untuk diambil oleh seseorang. Lebih lagi meraihkan keadaan dia. Dia sakit, dia demam, dia tak sihat, dia apa semua, maka waktu itu boleh ambil yang mudah. Dalam masa yang sama, itu adalah ruang lingkup yang dibenarkan oleh syarak selagi mana tidak mendatangkan dosa kepada dia. Dosa dia apa? Tinggal solat terus. Dosa. Apa yang mudah dia? Dia solat keadaan duduk contohnya. Itu maksudnya. Wallahu. Bukannya ambil mudah tu tak payah solatlah katanya. Lain pula jadinya, itu bukan ambil mudah, itu pelik jadinya. Menanti bala yang datang. Jangan macam tu. Baiklah Ustaz, banyak lagi kita akan bagi pencerahan, banyak lagi kita akan kongsikan. Terus setia bersama dengan kami, Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Kembali selepas ini.
mungkin ada ketika ini yang baru nak memulakan perjalanan ke tempat kerja ataupun mungkin yang ada awal sampai ke tempat kerja. Alhamdulillah, terima kasih kerana terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Walau di tempat kerja, jangan lupa untuk terus patuh SOP, terus patuh kepada syarat-syarat untuk kita terus memerangi COVID-19 yang kita sebenarnya masih lagi belum berjaya menang secara 100%. Masih lagi untuk kita banyak kita lakukan, terutamanya patuh kepada apa yang kita sebut sebagai SOP. InsyaAllah perintah kaulah pergerakan pemulihan kita. InsyaAllah apa. Jangan lupa untuk terus biasakan dengan pembudayaan norma baharu dalam kehidupan kita. Okey, baik. Sekarang ini, Tanyalah Ustaz, kita bicarakan tentang kemudahan dalam Islam. Sebelum kita nak bersama dengan soalan penonton ni Ustaz, daripada sahabat kita di Facebook, saya ada satu soalan yang mungkin ramai juga nak tahu tentang apa yang kita sebut tentang syukur. Tadi kita ada sebut tentang syukur Ustaz ya. Ini mungkin lebih memberi pencerahan kepada konsep syukur itu sendiri. Zaman sekarang segalanya mudah Ustaz. Dulu ada yang menyebut Masjid Surau ni panas, sekarang dah ada pendingin hawa. Kemudian ada yang katakan, oh lama susah betul lah kalau kita nak solat ni. Tak dengar suara imam. Sekarang dah ada pembesar suara. Dan macam-macam teknologi termasuk kita sebutkan tadi Quran digital. Tetapi masih ada manusia yang makin jauh daripada Allah. Apakah itu tidak bersyukur Ustaz? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Satu perkara yang kita kena faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni bila mendatangkan ujian untuk menjadikan hamba-hamba ini bersyukur ataupun hamba-hamba ini kufur, maka Allah akan jadikan dalam pelbagai bentuk. Dan antara bentuk kemudahan ujian yang ada pada hari ini adalah teknologi. Jadi daripada sudut tu ramai orang yang kadang-kadang jauh daripada Allah dan kadang-kadang dia dekat daripada Allah. Ini daripada segala sudut lah. Daripada sudut berkaitan dengan surau masjid tadi, daripada sudut contoh jual beli pun sama. Contohnya susah.com. Lawan pada susah.com itu, maka pada waktu itu dia merupakan salah satu daripada lubuk skema. So orang nak menipu ramai kat situ. Jadi sebenarnya menggunakan kemudahan untuk menipu. Jadi menipu juga adalah satu perkara yang Allah benci dalam jual beli, dalam pelaburan dan sebagainya. Maka di sini merujuk kepada bahawa setiap perkara yang Allah akan bagi pada manusia tu dia akan uji manusia. Sebab tu dalam surah Al-Ankabut ayat kedua Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ahasiban nas ayatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu hanya sekadar cukup kami tinggalkan mereka dengan mereka hanya berkata kami telah beriman, sedangkan mereka tidak lagi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So fitnah tu maksud ujian. Jadi ujian ni dalam bentuk pelbagai. Adakah manusia untuk taat kepada, ada yang taat hari-hari update serta Facebook dengan yang baik kan, update tentang apa kita kata benda-benda nasihat yang baik, menggunakan kemudahan media sosial yang ada media sosial. Dia nak bercakap mungkin tak berapa nak jelas kan, kan ataupun tak berapa ada kemahiran untuk bercakap. Jadi dia menulis. Jadi bila dia menulis dia ada sebarkan manfaat. Maka daripada sudut itu kemudahannya begitu banyak dan dia boleh mendatangkan pahala. Adapun daripada sudut tu ada yang boleh pula mendatangkan dosa. Kerjanya asyik nak maki dan tak puas hati. Setiap orang kalau boleh tu aku saja yang betul lah. Yang lain semua tak betul. Itu satu sudut. Yang kedua pula dalam keadaan menyebarkan fitnah dan sebagainya, maka semua itu dalam keadaan yang boleh memberikan manusia tu dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini yang dipanggil sebagai dosa media sosial. Jadi fitnah balik kepada diri sendiri. Kepada diri sendiri dan kemungkinan juga kepada agama. Ini merujuk kepada apa yang kita sebutkan tentang dia kadang-kadang Allah uji dia dengan pelbagai perkara dan adakah manusia itu bersyukur ataupun tidak. Kalau dia gunakan untuk kebaikan, itu kita sebut tadi dengan perbuatan itulah menunjukkan dia itu bersyukur. Maksud dia type yang baik, dia buat yang baik. Kalau berniaga di platform apa-apa dia jujur, jual makanan ataupun apa-apa semua tidaklah yang kotor, yang basi sebagai contoh. Maka semua itu menunjukkan tanda dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah tanda orang yang bersyukur. Dan kalau lawannya tadi tidak bersyukurlah atas nikmat Allah. Ini ada satu soalan berkaitan dengan sombong pula ni Ustaz. Di Facebook, Intan Zurina Abdul Razak katanya, Assalamualaikum Ustaz dan warga Tanyalah Ustaz. Di antara kemudahan dalam ibadah adalah solat jamak qasar di kala musafir sekiranya cukup segala syarat. Soalan saya, adakah kita dianggap sombong dengan Allah andainya kita tidak menggunakan kemudahan tersebut yang Allah berikan tersebut dan mendirikan solat seperti biasa di kala musafir? Orang lain solat jamak qasar, tak naklah, saya nak buat sepenuh-penuhnya. Adakah sombong Ustaz? Baik, satu soalan perbincangan yang sangat baik.
pertama sekali kita pergi dulu hukum jamak qasar ni. Ikut pandangan jumhur majoriti para ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, hukumnya sunnat muakkadah. Maksudnya sunnah yang sangat dituntut. Adapun pendapat Imam Abu Hanifah menyatakan bahawa dia adalah wajib. Imam Abu Hanifah menyatakan wajib kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dan disebut tentang sedekah tadi kan. Bila mana Sayyidina Umar Khattab juga riwayat pada Ibn Umar radhiyallahu anhu, bila mana ada satu orang tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya tentang kemudahan sekarang ni, tidak ada contohnya setiap 1 kilometer sekaranglah zaman sekarang. Masjid kalau pergi ke Kelantan contohnya naik flight sejam saja, perlu lagi ke jamak qasar? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah sedekah daripada Allah. Tapi tak ceritalah pasal flight tadi tu. Itu dalam konteks masa kan. Jadi jawapannya adalah kata Nabi SAW, faqbalus sadaqah, terimalah sedekah daripada Allah, bukan manusia bagi ni. Manusia bagi ialah sunat. Betul Imam Abu Hanifah kata bila sebut sedekah daripada Allah, maka dia adalah yang wajib untuk diterima, bukan sunat untuk diterima. Maka sebenarnya kita kata secara kesimpulan di sisi jumhur majoriti para ulama, hukum untuk kita jamak qasar adalah sunnah yang sangat dituntut. Baik. Jadi bila sunnah yang sangat dituntut, ada orang yang mana dia tak buat tu sebab dia kata lebih selesa 4 lah. Lebih selesa maghrib tak boleh jadi 1.5 lah. Tak boleh lah. Maksud lebih selesa 4. Adakah menunjukkan dia sombong? Kalau dia tak nak terima sedekah, itu sunat muakkad, dalam keadaan dia dalam keadaan dia nampak macam kesombongan, maka dia sombonglah. Sombong. Tapi kalau dia buat itu dalam keadaan mungkin dia tak tahu niat. Sebab ada setengah orang ni dia terlupa jamak dulu ke qasar dulu kan. Qasar tu menghimpunkan ke menjamakkan, itu pun dia confuse lagi. Maka itu antara, sebab saya pernah survey, saya pernah kerja dengan satu syarikat yang hebat, yang besar taraf Asia. Jadi saya tanya, kenapa tak jamak qasar bila kamu musafir? Tak tahu niat ustaz. Jadi tak boleh kata sombong. Kan? Tak tahu niat tu maksudnya dia duk bincang tu, maksudnya qasar dulu ke jamak dulu. Macam mana nak sebut, macam jadi masalah kat situ. Jadi akhirnya dia solat biasa saja. Kan, jadi tak boleh kita nak kata sombong. Cuma kita kena sebut siapa yang kata jamak qasar ni tak ada dah. Itu cerita sombongnya. Tak ada dah jamak qasar ni, semua dah mudah sekarang ni. Nak pergi 1 km setiap 1 kilometer, highway pun jadi masjid contohnya kan. Tepi-tepi kan. Semua tempat-tempat kereta makin laju kan. Saman makin banyak. Jadi semua itu merujuk kepada perkara kemudahan yang Allah bagi pada kita. Dan kata Syekh Said Sabiq dan Syekh Masyhur Hasan Salman dan ramai di kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan tidak akan gugur itulah sunnah ataupun syariat, kewajipan berkaitan dengan jamak dan qasar sampai kiamat. Maksudnya senang macam mana pun, masa macam mana pun, boleh tetap disunnahkan untuk jamak qasar. Maka jangan jadi hujah pula yang kita sebut tadi, kita kata masjid dah dekat, boleh berhenti, boleh apa, tak jadi hujah untuk tidak menyatakan tidak ada jamak qasar. Dia adalah kekal sampai kiamat. Jadi maksudnya tengok pada keadaan orang tu kata macam mana. Kalau merujuk dia tak tahu niat apa semua, tidak termasuk dalam sombong. Tapi kalau dia kata best lagi 4 rakaat, maka dibimbangi takut sifat itu. Ya, ini kan adalah hadiah daripada Allah Ustaz ya, bagi mereka yang musafir. Baiklah, para penonton sekalian, saya nak ajak anda semua untuk sama-sama kita memanfaatkan peluang yang ada. Kita dah diberikan satu kemudahan, iaitu menonton secara atas talian ataupun mungkin ada yang menonton di Facebook. Jadi senang saja untuk dapat pahala berganda-ganda dengan menekan butang kongsi, share kepada kawan-kawan dan juga semua kenalan kita, insya-Allah. Okey Ustaz, di WhatsApp orang Perak, orang kampung teman ni nak tanya soalan. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru yang bertugas. Bagaimana kemudahan dalam Islam dalam mencari keberkatan pada makanan yang halal? Contohnya, di tempat itu sukar untuk mencari makanan yang halal yang disediakan oleh orang Islam. Bagaimana kemudahan dalam Islam dapat membantu dan mempermudahkan urusan orang-orang Islam dalam mencari makanan halal? Saya pun ada pengalaman ni Ustaz ketika pergi ke satu tempat iaitu Australia ketika dahulu. Macam mana Ustaz, pandangan Ustaz? Baik, satu perbincangan yang menarik. Ini maksudnya termasuk juga dalam suasana orang-orang yang mana pergi melancong dan sebagainya, betul. Di luar ataupun di tempat-tempat tertentu. Jadi dia pertama sekali kita sebut betul mencari yang halal itu, sebab tu kata Nabi SAW dalam hadis sahih daripada Jabir bin Abdullah, fa'ajmilu fi talab. Hendaklah kamu mencari rezeki itu yang halal, sama ada bentuk gaji ataupun bentuk makanan dan sebagainya. Jadi cari yang halal itu merupakan satu perkara yang fardulah ke atas kita. Akan tetapi sukar keadaan tertentu. Pertama sekali di sini para ulama bahas tentang isu berkaitan dengan adakah kita boleh makan makanan orang-orang tertentu yang bukan non-muslim sebagai contoh. Baik, dalam ayat Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa ta'amul ladina utul kita halul lakum, dan makanan yang mana telah pun didatangkan dibuat oleh ahlul kitab maka halal untuk kamu. Baik, para ulama bincang pula ahlul kitab ni ahlul kitab yang mana, zaman dulu ke zaman sekarang? Ada sebahagian menyatakan bahawa maksudnya seperti mana dibahaskan oleh Imam Al-Jassas dan sebahagian para ulama
ulama, maksudnya ahlul kitab ni dia kalau betul-betul yang berpegang teguh tu memang ada. Maksudnya mereka ni ya dengan Allah tapi mereka kufur dan sebagainya. Jadi mereka sembelih apa semua tu, maka pada waktu itu boleh untuk kita makan makanan ahlul kitab. Tapi kalau ada makanan muslim itu lebih utamalah. Jadi masalah isu kita bincang adalah tak ada. Jadi bila tak ada ni macam mana? Maka boleh dipanggil kosher. Dia ada dia punya istilah-istilah tertentu dan pada waktu itu diharuskan untuk kita makan. Cuma kalaulah kata travel kita tu tak berapa lama, travel kita mungkin ambil masa seminggu, maka lebih elok kita makan benda-benda yang tidak sembelih. Contohnya macam roti, sayur-sayuran dan sebagainya. Maka dengan sebab itu lebih menjaga diri kita lah, bimbang takut terlibat perkara-perkara yang tidak berapa tepat daripada sudut hukum sembelihan dan perkara yang berkaitan. Jadi waktu tu kita ambil kemudahan itu. Tapi kalau lama sangat tu tiba pula dah 2 bulan tak makan daging contohnya. Waktu tu pertama, sebab tu cari halal ni satu benda yang sukar. Jadi mencari itu adalah pahala. Cari itu pahala. Maksudnya kalau travel, contoh daripada tempat ni kepada tempat ni, sebab center tempat makanan halal tu di situ je. Nak pergi tu kena naik kereta api, kena jalan kaki, kena apa? 50 km. Sukar untuk cari. Kalau itulah yang dia cari, dia betul-betul nak menjaga syariat dan juga maruah dan diri dia, maka yang tu pahala besar untuk dia. Tapi katalah sukar nak dapat setempat tu, nak travel pun sukar, itu je ada. Maka waktu tu diharuskan untuk dia memakan makanan daripada ahlul kitab dan ia tidak termasuk daripada perkara yang diharamkan oleh Allah. Tapi kalau boleh elak, kita makanlah apa-apa dulu sebelum kita makan perkara yang berkaitan dengan sembelihan itu. Wallahu alam. Ustaz, boleh tak Ustaz berikan satu contoh supaya semua penonton dapat lebih faham, mudah faham? Sebab pernah juga pengalaman saya sendiri bagaimana kemudahan-kemudahan dalam Islam itu wujud. Sebagai contoh dalam menunaikan umrah. Akan tetapi apabila wujud was-was, terutamanya dalam solat, ketika dalam kapal terbang, bagaimana kaedah wuduknya, tempat untuk solatnya, kiblatnya, menimbulkan ramai kerisauan, bahkan was-was dalam kalangan setiap individu tu, ada segelintir individu itu. Bagaimana Ustaz untuk mengatasi masalah rasa was-was ini? Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Was-was ni dia merupakan satu penyakit yang tidak ada ubatnya. Nak ambil Panadol ke, nak jumpa doktor ke, nak kena ada inject apa-apa kan, nak masukkan ubat apa, tak ada penyakit. Dia boleh sembuh sendiri saja. Dengan syarat dia keadaan dia betul-betul nak menghindarkan diri dia daripada perasaan was-was. Kena berilmu lah. Kena berilmu lah. Dan dia kena mintalah pada Allah supaya jauhkan berkaitan dengan perkara itu. Dan saya ada pengalaman sahabat saya. Waktu di Kelantan, ada satu orang ni, dia ni Tok Imam. Jadi Tok Imam ni usolli dah 80 kali. Tak masuk-masuk. Tak masuk gear satu. Tak masuk gear satu. Jadi ada satu orang sahabat dia pergi kat tu, dia lempang je. Allah. Terus lepas tu usolli, Allahu akbar. Jadi tuan-tuan jangan praktik. Ni cerita. Cerita tu betul. Cerita tu sanadnya sahih. Cerita tu betul bersama riwayat dia. Jadi nak menceritakan bahawa dia merupakan satu perkara yang sukar untuk diubati. Baik. Jadi dalam isu berkaitan dengan ibadah, benda yang boleh menghilangkan was-was pertama sekali ilmu. Fiqh terutamanya. Jadi dengan ilmu fiqh, contoh macam salat dalam kapal terbang, macam mana nak bagi sah. Sebab tu perbincangan panjang dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Abu Jamiri dan beberapa di kalangan para ulama mazhab Syafi'i bahas, Imam Nawawi dan sebagainya, macam mana cerita solat maksud di atas kapal. Kapal ni maksud yang berlayar ataupun kapal terbang. Maka daripada sudut hukumnya kita kata ada perbincangan yang sangat panjang. Jadi saya tak boleh nak bincangkan secara ringkas dan padat begitu saja. Cuma kita ambil umum, maka bila ada timbul was-was dalam ibadat kita, dalam amalan-amalan kita, maka perkara pertama ilmu lah. Sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih dalam riwayat Imam Al-Bukhari, may yuridillahi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah mengkehendaki dia itu kebaikan yang banyak dalam agama ni, Allah akan beri dia faham dalam agama. Jadi bila dia faham dalam agama, dalam hukum hakam, mungkin daripada sudut pandangan masyarakat awam nampak pelik dia ni. Tapi sebab dia beramal dengan ilmu, maka dengan ilmu yang dia yakini daripada Quran dan Sunnah, maka pada waktu itu dia beramal dan akhirnya mudah-mudahan Allah terima dia dan dia ambil keringanan yang Allah telah berikan pada dia. Bagaimana pula dengan tuntutan untuk bertanya kepada orang yang lebih alim, orang yang lebih berilmu? Bagaimana Ustaz? Baik, daripada sudut asalnya betul, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah kamu bertanya. Ahlu zikri ni maksud sesiapa saja. Sesiapa saja ni rujuk pada bidang lah. Kalau doktor, tanya doktor lah, jangan tanya ustaz. Tanya ustaz semua vaksin. Maka kena vaksin belaka kan? Tak, vaksin ada bab-bab tertentu yang diharuskan syarak. Okey. So jadi maksudnya tanya kepada siapa yang pakar. Kalau ilmu fiqh, tanya orang fiqh. Tanya ulama fiqh. Kalau ulama tafsir, jadi ulama tafsir. Sebab bila ditanya, sebab kita ada bidang-bidang tertentu,
Macam kita di masjid lah. Bukan ustaz sama daripada hari pertama 1 September sampai 30 September. Ustaz tu juga tafsir dia, hadis dia, fiqh semua dia bantai. Contohnya kan. Tak jadi sebab dia ada pengkhususan bidang tertentu. Maka pada waktu itu kita tanyalah orang yang pakar. Sebab tu di hari akhirat kelak, kalau contohnya dalam keadaan Allah tanya pada kita, ni kenapa kamu buat ibadat macam ni? Saya dah tanya dah ustaz tu, seorang tu. Terlepas kita. Jadi ustaz bertanggungjawab. Kalau silap jawab ke salah apa, maka ustaz tu akan bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan oleh orang tu. Jadi tanggungjawab kita sebagai orang awam, cahaya ataupun dai ataupun siapa, maka waktu tu bertanya dan akhirnya dengan sebab bertanya tu akan menjelaskan dan kita ibadat dengan tu dan mudah-mudahan di hari akhirat kelak kita bila mana kalau Allah tanya pada kita, maka pada waktu kita dah tanya dah pada orang ni, jadi orang inilah yang akan menjawabnya. Wallahu alam. Bagi mewakili para penonton juga, saya teringin untuk tanyakan soalan ini dan saya yakin para penonton juga tertanya-tanya sejak dulu Ustaz. Dalam satu-satu lokasi, satu-satu tempat ataupun mungkin dalam satu-satu keadaan, ya, memang betul. Hukum itu berdasarkan beberapa perkara antaranya wajib, kemudian sunat, harus, makruh dan haram. Bagaimana Ustaz? Kadang-kadang tu ada berbeza pendapat ulama. Bagaimana masyarakat yang biasa, yang ilmunya biasa macam saya lah, macam mana kita nak beristihad? Macam mana kita nak berpegang? Macam mana kita nak mengambil yang terbaik untuk kita Ustaz? Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama sekali, khilaf ini bukan saja di kalangan ulama. Para sahabat dulu pun telah berbeza pandangan dan pendapat. Sebagai contoh berkenaan ni satu isu yang kadang-kadang orang bergaduh, minta maaf saya sebut. Isu menyentuh ni batal ataupun tak wuduk antara suami dan isteri. Dan kadang-kadang kita marah. Ada orang yang marah kata sebenarnya tak batal lah. Sebenarnya ulama yang kata tu tak. Sebenarnya bukan ulama lagi bincang. Yang bincang ni para sahabat. Abdullah bin Mas'ud kata batal. Saidina Abdullah bin Abbas kata tidak batal. Maka di situ menunjukkan bahawa mereka telah pun berbeza pandangan pendapat. Contoh kita kata daripada Abu Musa al-Asy'ari dan juga Abdullah bin Mas'ud. Mereka berbeza pandangan pendapat tentang apa? Tentang satu orang suami dan diriwayatkan dalam Muwatta Imam Malik, dia terminum susu isterinya. Ni mungkin sebab apa tersilap ke apa kan, isi dalam apa-apa ke terminum. Jadi kata Abu Musa al-Asy'ari, dia telah jadi suami susuan. Kan? Kata Abdullah bin Mas'ud, aku pernah mendengar Nabi SAW sebut dia tak berlaku suami suan. Maksudnya ada khilaf di kalangan para sahabat. Contoh yang lain, Saidina Ali dan Saidina Abdullah bin Abbas pernah berbeza pandangan pendapat khilaf dalam isu apa? Kalau satu orang isteri, suami dia meninggal dunia, dalam masa yang sama dia mengandung, mana iddah yang kita nak ambil? Iddah kematian. Iddah kematian kan iddah mengandung. Sebahagian para antara Ibn Abbas kata mana yang datang dululah. Kalau mengandung tu lahir dulu, tu kira habis iddah dia. Walaupun mungkin 3 bulan lagi, suami meninggal dunia 4 bulan 10 hari. Maka di situ ada khilaf beza pandangan pendapat di kalangan para ulama. Jadi cerita sekarang ni bila dah daripada sahabat pada para ulama kita berbeza pandangan pendapat, macam mana kita nak buat? Pertama sekali kita kata kita ada kemahiran tak daripada sudut nak menilai pandangan itu. Maksudnya hujahnya, dalilnya itu kalau kita ada sebagai seorang sikit yang belajar mengaji ilmu agama, maka pada waktu itu pertama sekali mazhab Imam Syafi'i lah. Yang kedua fatwa-fatwa yang telah ditetapkan dalam negeri. Baik, bila sebut tentang fatwa-fatwa dalam negeri ni, mungkin ramai nak tahu apakah antara fatwa-fatwanya, mungkin bagaimana contohnya. InsyaAllah kejap lagi Ustaz. Jadi kita tutup dahulu di TV3 Ustaz perbincangan kita dan akan ada sambungannya di TV9 selepas ini. Jadi kepada anda semua terus setia bersama kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini. Pagi kami menemani anda. Yang terbaik kami sajikan untuk anda. Segala pencerahan kami kongsikan bersama untuk manfaat bersama. Itulah Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Kita bincangkan tentang kemudahan dalam Islam, fiqh pengajian kita hari ini. Alhamdulillah. Baik Ustaz, mungkin ada sambungan daripada Ustaz tadi tentang berkaitan dengan ulama ataupun fatwa tadi. Silakan Ustaz.
Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi kita sebut tadi sebagai satu orang awam. Jadi bila berhadapan dengan khilaf, dan kita dah sebut khilaf di kalangan para sahabat, jadi macam mana kita nak berinteraksi dengan khilaf itu. Dan kita sebut pertama sekali, khilaf ini dia maksudnya daripada sudut asasnya macam mana orang awam nak berinteraksi. Pertama kita sebut tadi maksudnya ada sikit ilmu, maka dia boleh rujuk kepada mana pandangan yang lebih kuat daripada sudut itu, ataupun ustaz ataupun ulama yang dia yakini daripada sudut ilmunya, bukan daripada sudut dia ni hidung dia mancung lebih ni, saya percaya kat dia lah. Yang ni lepis sikit, ini tak percaya. Contoh, bukan sudut fizikal, bukan rupa. Bukan rupa, bukan sekadar rupa lah. Jadi maksudnya kita melihat kepada hujah dan juga orang yang kita percaya. Maksud dia ni background fiqahnya, mungkin dari sudut pengajiannya ramai dengan mengaji dengan ulama-ulama, maka pada waktu itu rujukan kita. Baik, itu yang pertama. Yang kedua kita kata tadi, daripada rujukan ulama apa semua tu, maka sudah tentulah fatwa yang lebih utama. Maka fatwa di setiap negeri, fatwa antarabangsa ataupun fatwa berkaitan dengan pelbagai, maka pada waktu itu rujuklah fatwa. Maka itu antara perkara yang penting juga, dan dia boleh menghilangkan keraguan. Sebab tu hukum, iaitulah hukum hakim yarfa'ul khilaf. Hukum di kalangan hakim, maksudnya fatwa itu dia mengangkat khilaf di kalangan orang ataupun di kalangan alim ulama. Maka dengan sebab fatwa tu kita pakai, dan dia boleh menjadikan kita insya-Allah beramal lah. Mudah-mudahan dengan sebab fatwa tu kita yakin, kita pegang, maka mudahan Allah terima amal ibadah kita insya-Allah. Itu dia, ada perkara-perkara yang kita kena utamakan Ustaz ya. Bukan main ikut suka kita. Betul. Cumanya Ustaz, bila sebut tentang ikut suka ni, ada orang berfikir, ya memang benar apabila kita berdosa kita kena bertaubat, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Tapi bolehkah kita berpegang Ustaz dalam kemudahan bertaubat ini? Tak apa buat dosa, taubatlah nanti. Boleh ke Ustaz? Baik, pertama sekali kita kena tahu taubat zaman dulu, khusus daripada zaman Bani Israel, merupakan satu perkara yang sukar. Mereka kena bunuh diri. Allahu akbar. Wa in qala rabbuka lil malaikati, bila mana sebut wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadikum al-ijl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu wat-tawwabur rahim. Dalam ayat ni, dalam surah Baqarah, Allah menceritakan macam mana kaum Bani Israel nak taubat. Allah turunkan wahyu menyatakan mereka nak taubat kena bunuh diri. Dengan sebab bunuh diri itu akan menyucikan diri mereka daripada dosa-dosa, dan Allah Maha penerima taubat. Jadi menunjukkan sukar zaman dulu untuk bertaubat. Tapi masalahnya taubat ni pada zaman sekarang orang ambil mudah pula. Macam disebutkan tadi, maksudnya apa? Tak apa, ni boleh bertangguh, ni sekian-sekian lama lagi, umur baru 30 contohnya, boleh kan. Taubat nanti, boleh taubat lagi, lambat lagi kan. Cepat pergi Facebook dulu contohnya kan. Buat dulu apa-apa yang patut. Jadi sebab ada setengah orang, dia ni slogan ni patut dijauhi. Zaman muda lah kita nak merasai semua benda. Dia punya hujah kan. Kalau benda tu bawa kepada manfaat, bawa kepada kebaikan, tak ada masalah. Tapi kalau bawa kepada mudarat, bawa kepada dosa, benda tu tak termasuk dalam slogan tu. Jadi kita kena faham betul-betul tu. Jadi jangan ambil mudah tentang taubat. Kita bertaubat pada setiap hari. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, 100 kali. Dalam riwayat sebut 70 kali. Yang mana Nabi beristighfar, bertaubat kepada Allah. Dan kemudian juga sebabkan juga dalam riwayat Imam Muslim, satu orang sahabat tengok Nabi salat sampai bengkak-bengkak. Kerana Nabi SAW menyebutkan, afala akuna abdan syakura. Tidakkah aku salahkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Walaupun maksudnya dalam keadaan yang demikian, taubat Nabi ataupun kita kata istighfar Nabi, dia merupakan satu benda yang dilazimi. Sebab tu kita kena lazim. Sebab kita tak tahu bila kita akan berakhir. Kematian kita ni mungkin besok, mungkin kejap lagi, mungkin habis siaran ni. Itu semua merujuk kepada keinginan ataupun kehebatan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena ingat pada tu. Baik Ustaz, cantik pencerahan daripada Ustaz tentang taubat. Janganlah kita bertangguh dalam bertaubat Ustaz. Dan jangan ambil mudah. Tiba-tiba pula tak apa, nantilah taubat. Cumanya Ustaz, seronok Ustaz. Bila kita nak tanyakan soalan ni, saya ada satu soalan yang berkaitan dengan situasi semasa lah, berkaitan dengan COVID-19. Tapi itu kejap lagi. Sebab ada satu soalan juga yang sangat cantik daripada Rahimah Saud di Facebook. Katanya, Assalamualaikum Ustaz Mustafa, Da'i Hadari dan kru-kru. Waalaikumsalam. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran ayat yang ke-20 surah Muzammil. Allah memberikan keringanan kepada Nabi SAW, maka bacalah apa yang mudah bagimu daripada Al-Quran dan laksanakanlah solat. Baik Ustaz, boleh tolong berikan pencerahan daripada ayat yang telah difirmankan ini?
Baik, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah tadi tu, iaitu ayat yang ke-20 surah Muzammil atau Mudaththir, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan faqra'u ma tayassara minal Quran, maka hendaklah kamu bacakan apa yang mudah daripada Al-Quran. Baik, ini banyak sebenarnya yang kita boleh pecahkan. Pertama sekali, mudah di sini maksudnya kadang-kadang ada setengah orang dia suka nak solat, solat sunat lah maksudnya. Nak solat tu, nak solat taubat, nak solat hajat, nak solat tahajud. Jadi dia pun duk fikir apa benda yang nak kena baca. Apa sebab kalau tengok tahajud Nabi memang Al-Baqarah lah, panjang, Alil Imran dan seterusnya, jadi sukar pada waktu itu. Maka akhirnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka kamu bacalah apa yang mudah daripada Quran. Maksudnya jangan diberat-beratkan. Siapa yang baca maksudnya apa surah yang dia hafal, maka yang tu yang dia baca. Habis tu Ustaz, kalau pandai tabat yada je, tabat yada pada waktu itu kita kata tu kena upgrade sikit. Kena tambah sikit nilai. Sebab tu saya minta maaf sebut pada para suami, tolonglah tambah sikitlah ayat-ayat bacaan kita tu, surah-surah kita tu. Jangan isteri dah tahu dah ni tak kuliah qul a'udzu birabbin nas. So isteri dah tahu dah jadi makmum tu. Kan tahu dah aku maksudkan. Jadi maksudnya kena tambahlah surah-surah tu. Tapi kita kata ayat-ayat lazim kan dan sebagainya, ataupun ayat-ayat kursi, la yukallifullahu amanar rasul, kita tambah daripada sudut tu. Jadi barulah sedap kita punya solat tu, ayatnya bertukar-tukar. Jadi pada waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, bukanlah maksud kita nak bermudah, tak payah hafal Quran aku Allah cukup. Tak jadi. Maksudnya bermudah di situ adalah apa? Yang mana kita hafal dan kita ingat. Itu maksud dia. Itu daripada satu sudut. Yang kedua, imam kalau terlupa, orang belakang pun tak ingat juga. Dia mungkin tak hafal juga. Jadi macam mana? Pada waktu tu janganlah dia duk sambung, duk tunggu lama. 5 minit dah imam, kan makmum belakang kan. Bila nak sambung kan? Terlupa. Bacalah lepas tu wadduha. Baca tak ada masalah. Ataupun pada waktu tu lepas habis ayat tu, dia ambil ujung balik akhir ayat tu, dia habiskan pada ayat yang sebelum dia lupa tu. Maka waktu tu dia rukuk. Tak ada masalah. Maka dia menunjukkan bahawa senangnya berkaitan dengan Al-Quran. Jadi berkait dengan tadi ada satu hadis dalam riwayat Imam Al-Bukhari, hadis yang sahih. Nabi SAW menceritakan bahawa Fatihah itu adalah kewajipan untuk kita baca, dan kemudian ada tempat yang baca perlahan solat dia. Ada yang baca kuat solat dia. Dan kemudian kata Nabi SAW, siapa yang menambah selepas itu, iaitulah surah Fatihah, maka dia adalah satu perkara yang amat baik, fahuwa khair, maka dia adalah perkara yang baik. Maksudnya kelebihan satu orang kalau dia hafal Quran, dia ingat, dia baca dalam solat, maka itu adalah kelebihan. Tapi kalau dia tak ingat, dia terlupa ataupun apa, baru proses belajar nak menghafal, maka dia bacalah apa yang mudah bagi dia. apa yang mudah baginya. Wallahu alam. Baik Ustaz, kita nak rehat seketika. Kejap lagi ada satu soalan saya nak tanyakan berkaitan dengan akad. Akad apa? Akad nikah ke? Kalau nak tahu, tunggu selepas ni ya Pak Cik. Dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Ya, Islam itu mudah, cuma jangan ambil mudah. Yang paling penting, setiap hari kami bawakan topik yang berbeza dan kita bawakan ahli panel juga yang berbeza latar belakang, namun tujuannya tetap sama, memberi pencerahan untuk manfaat kita bersama. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baiklah, kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Baiklah Ustaz, tentang topik kita sangat beruntung dalam topik kemudahan dalam Islam ini. Ada pemanggil lagi di talian, kita nak raikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Tukinon, Haji Muhammad Khalid pada Sudan, Johor ya. Ya, sihat Tuan Haji. Alhamdulillah Ustaz
Ustaz Mustafa dan Dai Adari. Ya, saya. Betul tu. Soalannya saya nak tanya Ustaz lah dari pandangan Ustaz macam mana. Ayat Quran la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu maknanya kalau kamu tak mampu nak buat apa yang semampunya. Contoh Ustaz. Kalau kita berpuasa lah, niat berpuasa tapi tak tahan lah Ustaz. Kemudian dia berbuka. Dan kalau berbuka dia kata, kau dah berbuka dah lah. Tapi kau kena qada lah atau membayar balik. Adakah maksudnya macam itu ke Ustaz? Itu ya soalannya pagi ni Ustaz. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Tuan Haji Tukinon. Kalau tanyakan soalan tu memang betul lah Ustaz. Kadang tu yelah memang betul. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi macam tak kena pula Ustaz ya. Niat berpuasa tiba-tiba dengar azan Zuhur, Allahu akbar, berbukalah. Takut. Bunyi macam azan maghrib. Macam azan maghrib. Macam mana Ustaz? Adakah sebenarnya ayat itu ditujukan tepat pada situasinya? Baik. Ayat ini merupakan ayat yang terakhir daripada surah Baqarah. Ayat 286 dan dia merupakan ayat penutup bagi surah Baqarah yang menceritakan tentang Bani Israel, tentang hukum hakam dan sebagainya, dan akhirnya Allah sudahi dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani sesuatu perkara itu kepada hamba-Nya melainkan apa yang dia mampu buat. Dan ayat ini juga berkait dengan satu ayat lagi firman Allah Subhanahu wa taala fattaqullaha mastata'tum. Hendaklah kamu bertakwa, iaitu mendatangi apa saja yang Allah telah syariatkan kepada kamu sekadar termampu kamu. Baik, jadi mampu di sini maksudnya apakah daripada sudut definisi syarak dan perbincangannya. Baik, mampu di sini ialah pertama sekali setiap hukum syarak yang pada asalnya, maksudnya solatnya, puasanya, zakat, haji itu bila Allah turunkan maka sebenarnya ia mampu dibuat. Itu daripada sudut hukum asalnya, persyariatannya. Itu daripada satu sudut. Yang kedua, setiap perkara yang mampu di sini maksudnya adalah dia ada beberapa perkara yang kita perlu perhatikan. Pertama sekali, ada perkara yang mampu itu bila mana dia jadi badal. Badal ni maksudnya tukar. Tukar ni maksudnya dia ada pengganti lah. So contohnya tayam daripada wuduk, dan wuduk akhirnya siapa tak mampu atau bab-bab tertentu Allah tukar kepada tayamum. Boleh tayamum. Yang kedua, dipanggil sebagai badal tu dia benda yang sama pun juga. Maksudnya perkara yang sama. Maksud pertukaran tu benda yang sama. Maksudnya dia kena buat juga, tapi dalam masa yang sama dia kena pilih mana kadar dia mampu. Macam solat tadilah, tak mampu berdiri dia duduk, tak mampu. Maksud dia kena buat juga. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, menjadikan hukum itu akhirnya dia tak payah buat. Tak payah buat ni yang ditanyakan tadi tu. Maksudnya bila mana Allah telah berikan mudarat ataupun maksudnya perkara itulah datang pada diri, mudarat, kesakitan dan sebagainya, dia terus boleh meninggalkan kewajipan itu. Sebagai contoh apa? Puasa bagi wanita yang hamil. Puasa dalam keadaan bermusafir. Dia boleh tinggalkan terus, tapi dalam masa yang sama yang ketiga tadi kita sebut, dia kena gantikan puasa. Kena gantikan puasa, wajib gantikan puasa. Okey, so pada ceritanya begini. Yang mampu di sini maksudnya lah mampu daripada sudut mudarat yang dia boleh ambil. Bukan mampu tu lapar lah kan, tak jadi. Bukan kata solat malaslah solat dah tak boleh. Haji malaslah pergi haji kan. Tak lawan langsung nafsu. Tak lawan langsung nafsu kan. Nafsu. Sebab tu kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah dan Syekh Dr. Qaradawi, antara jihad besar lawan nafsu. Lawan nafsu. Jadi melawan nafsu ada satu jihad dan akhirnya akan menjadikan manusia tu dia boleh ataupun buat. So maksudnya pada ayat tadi dia adalah satu perkara yang merujuk kepada mampu manusia di situ adalah bila mana dia kena mudarat. Maksudnya bila kena mudarat datangilah sekadar mana yang dia mampu. Maksudnya kalau dia sakit boleh solat macam ni, solat macam ni. Kalau contohnya dalam bab jual beli kan dalam keadaan bila darurat dan sebagainya, maka macam mana hukum hakam syarak, maksudnya hukum tu diringankan. Fatwa itu diringankan. Maka yang tu yang diambil. Bukan maksud semua benda yang kita kena tak mampu je terus kita tinggalkan, bukan. Itu bukan maksud yang asal daripada ayat yang kita sebutkan tadi. Maksud bila ada mudarat, bila ada kelemahan, bila ada keadaan-keadaan tertentu, maka yang itulah mampu yang kita boleh ambil. Pendek kata, jangan ambil tafsir ikut suka kita. Nak memudahkan kita pula. Okey Ustaz, bila sebut tentang kemudahan dalam Islam ini juga sebenarnya dalam situasi semasa, iaitu kita sedang berhadapan dengan COVID-19 juga, sebenarnya ada jutaan hikmah. Antaranya juga kita dapat lihat bagaimana ilmu-ilmu baru yang kita dapat. Terutamanya, ini seronoklah abang-abang ya, berkaitan dengan akad. Dan kita yang terbaru, kita dengar tentang akad nikah secara atas talian. Di mana pengantin lelaki duduk di depan komputer riba, kemudian sah, dengar sah, seronok baca doa. Buat apa tu kan? Buat apa depan laptop tu, depan komputer riba tu. Jadi Ustaz, bagaimana dari sudut hukum, ia kemudahan
ketika satu-satu perkara situasi itu berlaku, dan bagaimana yang sepatutnya kena ada akad seperti mana dalam mazhab kita tetapi tidak wujud di situ. Bagaimana Ustaz? Baik, satu persoalan yang sangat baik untuk diketengahkan. Saya suka, maksudnya salah satu daripada contoh yang Da'i sebutkan tadi, isu akad nikah. Sebenarnya banyak lagi lah. Isu bayar zakat dalam talian, isu berkaitan jual beli dalam talian, isu berkaitan, jadi di mana akad dia tu? Tak, saya utamakan akad nikah ni sebab ramai suka ni Ustaz. Jadi menunjukkan banyaklah akad kan, kontrak yang dibuat itu melalui atas talian. Salah satu contohnya tadi berkaitan dengan perkahwinan. Okey, jadi dia gini, asalnya dalam mazhab Syafi'i dia memang setiap akad tu mestilah ada, maksudnya aku terima nikahnya dan sebagainya, ataupun saya beli ataupun saya jual, maka akad tu kena jelas. Kerana asalnya mazhab Syafi'i daripada 4 perkara, daripada penulisan, daripada isyarat, daripada mu'attah. Mu'attah ni tindakan saja. Dan yang paling diutamakan adalah dengan lafaz. So lisan tu adalah perkara yang pertama dalam mazhab Imam Syafi'i, mesti didahulukan. Persoalan dia sekarang melalui atas talian. Jadi kalau kita kata melalui proses perkahwinan itu, daripada sudut akadnya memang atas talian, tapi orang tu ada. Orang tu ada. Jadi yang tu saya ingat daripada sudut asalnya fatwa pun telah keluar. Jadi dia tidaklah menjadikan satu kesukaran dan dia adalah satu benda yang diizinkan oleh syarak. Jadi bila hukum tu maksudnya telah pun habis, maka hukum asal kembali semula. Maksud hukum asal apa? Dia kena akad nikah kat pejabat lah. Dia tak boleh akad nikah secara online lah. Sebab kita boleh katakan dalam sekarang ni alhamdulillah dah reda dah. Kita punya COVID ni, dia bukan satu benda yang maksudnya ada SOP tentu yang kita harus patuhi. Adapun isunya sekarang, contohnya macam dalam talian, orang tak ada. Langsung tak ada. Kita berakad tu dengan apa? Dengan orang dengan komputer tu, dengan internet tu kan, enter saja, orang tekan masuk je, ataupun apply, ataupun setuju, agree contohnya. Jadi adakah dia merujuk kepada akad tu berlaku? Adakah sah? Adakah sah? Jawapannya sah. Kerana akad itu berlaku secara yang dipanggil sebagai mu'attah dan isyarat. Mu'attah ni dengan tindakan saja. Adakah termasuk Ustaz dengan jual beli secara atas talian? Mungkin semua sekali. Termasuk zakat, termasuk jual beli atas talian, bila mana dia berlaku dengan tanda setuju dan kita membayar dan resit ataupun apa tu dikemukakan, dan maksudnya kita terima dan penjual terima resit dan dia post barang, maka pada waktu jual beli telah sah berlaku. Ini salah satu benda yang direngankan daripada sudut syarak. Jual beli boleh berlaku dengan mu'attah, dengan dia macam ni lah ceritanya. Kita bayar autopay. Mana ada kita sebut maksud apa ni, istilah bahasa Melayu dia mudah dia, messing tu kan, pembayaran automatik. Automatik kan. Jadi pembayaran automatik tu kita masuk, mana sebut saya jual, have a nice day. Dia kata macam tu je kan. Moga hari ni baiklah untuk kamu kan. Dia cakap gitu je. Ataupun kita bayar contohnya apa lagi? Beli air secara mesin dekat masjid pun ada. Masuk RM2 air jatuh. Tak ada sebut apa-apa, tapi waktu tu jual beli berlaku tak? Berlaku. Walaupun tidak akad tu dengan orang, maka iaitu mu'attah. Imam Nawawi dalam mazhab Imam Syafi'i menyatakan diharuskan. Jadi itu taisir, kemudahan yang Allah bagi pada kita. Secara asal jual beli mestilah saya beli saya jual. Tapi kalau dengan akad secara kontrak itu juga ia diharuskan sudut syarak. Ni satu kemudahan. Syukurlah. Saya tanya tu bukan sebab apa Ustaz. Sebab lagi 7 hari, 99. Yang suri rumah dia tahu tu. Okey Ustaz. Ada satu soalan daripada Khadijah Hasan di Facebook. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Ustaz, soalan saya, apakah kemudahan dalam Islam yang dapat kita mengambil manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mendapat redha Allah di dunia dan di akhirat, lebih-lebih lagi dalam syurganya, begitu mahal harganya? Apakah yang harus kita lakukan? Bolehkah Ustaz kongsikan bagaimanakah cara untuk kita dapat kemudahan dalam Islam, dunia dan akhirat kita Ustaz? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada doa yang mana Allah ajar kepada kita melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam riwayat Ibn Hibban, hadisnya sahih, dan kita selalu doa pun iaitu Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, ila akhir doa lah. Maksudnya ya Allah ya Allah, kita minta pada Allah, tidaklah satu benda tu yang mana Allah jadikan perkara itu sukar, tapi Allah kehendak benda tu senang, mudah, maka dia akan jadikan satu perkara yang mudah. Maka kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, doa pada Allah supaya kita ni dimudahkan setiap urusan. Juga dalam doa yang kita selalu sebut, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Maksudnya lepas lapangkan dada, kita minta Allah mudahkan segala urusan kita berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan apa lagi, urusan kehidupan dunia dan akhirat. Maka itu antara doa yang kita kena minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada sudut kemudahan tadi, kelebihan, hikmah dan sebagainya terlalu banyak yang Allah telah kurniakan kepada kita. Antaranya apa dia? Supaya manusia bila mana dia ada mendapat kemudahan tu, ibadah tu sentiasa dilakukan, istiqamah dia. Contohnya macam salat, istiqamah
istiqamah dia solat. Kan dalam keadaan dia berpuasa, istiqamah dia berpuasa. Kalau dalam keadaan kemudahan itu tidak ada, maka mungkin sukar. Sebagai contoh, kalau tidak ada jamak dan qasar, kan. Jadi sukarlah untuk dia nak solat secara penuh tu, sebab tu Nabi SAW sebut pun safar ni dia adalah salah satu daripada azab. Maksudnya sukar, susah, payah. Maka pada waktu tu dibenarkan. Begitu juga dengan keadaan jual beli tadi tu. Contoh kita kata nak beli barang, mesti barang tu ada. Tiba-tiba tak ada depan mata. Ada gambar je. Ada gambar je contoh kan. Itu masih lagi kita kata okey lagi lah. Ni ceritanya barang tu tak ada, gambar tak ada, tempah. Setahun lagi siap. Apa dia? Rumah contohnya. Jadi dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i, masalah tu. Maksudnya barang tu tak ada dan kena tempahan. Jadi perbincangan yang panjang menyatakan bahawa kalau cukup spesifik dia, rumah tu dekat mana, tanahnya berapa, square feet dia jumlah tu berapa. Jadi pada waktu tu diharuskan untuk dalam keadaan jual beli. Maksud hikmahnya memudahkan urusan manusia, hajat manusia kepada perkara-perkara yang dia perlukan dalam kehidupan dia dan menjadikan Islam itu memudahkan pemudah cara kepada setiap apa yang dilakukan dalam kehidupan dia. Sikit Ustaz, sikit sebelum kesimpulan daripada Ustaz. Bagaimana Ustaz dalam bab jual beli juga, ramai penonton nak tahu ni. Adakah kemudahan dalam berjual beli juga menyebabkan kita kena ambil tahu tentang berapa kadar keuntungan yang boleh diambil oleh penjual? Baik, satu persoalan yang sangat baik. Dalam bab muamalat ada jenis dua, secara ringkasnya jenis dua jual beli. Pertama dipanggil sebagai musawamah, yang kedua dipanggil murabahah. Murabahah ni jual beli ditambah dengan margin keuntungan, wajib maksudnya sunnah untuk kita bagi tahu hukum tu dan wajib untuk kita ikut berapa keuntungan yang kita ambil. Contohlah jual kereta ni harga 30,000, keuntungannya adalah 10,000. So modal 20,000. Bila kita bagi tahu macam tu, maka kita kena ambil banyak tu saja kepada pelanggan, sebab kita bagi tahu ini dipanggil jual beli secara amanah. Amanah kita untuk menyatakan kita punya keuntungan. Adapun kalaulah contoh kita tak bagi tahu keuntungan. Jual satu air mineral dengan harga mungkin kita punya modal 5 sen dan kemudian kita jual dengan harga RM2 contohnya. Jadi kita nak bagi tahu pada pelanggan, saya untung RM1.50 tau. Segan nak bagi tahu. Ataupun kata ni air ni saya untung tak banyak 20 sen je contohnya kan. Jadi tak bagi tahu tu juga dipanggil baik musawamah dan dia juga dibenarkan dalam syarak. Cuma kadar keuntungan tu berapa? Ini ceritanya sangat panjang. Cuma dalam hadis dalam hadis riwayat Urwah Al-Bariqi, beliau pernah Nabi SAW suruh beli kambing, dia pergi pasar dan waktu tu Nabi bagi 1 dinar. 1 dinar 1 ekor kambing lah. Kemudian Urwah Al-Bariqi dia pandai, dia cerdik, dia bijak kita kata berinteraksi dengan penjual dan akhirnya dia dapat setengah dinar seekor. Dia pun balik jual beli, akhirnya dijual dengan harga 1 dinar, untung 1%. Jadi keuntungan ni panjang ceritanya, cuma kita kata jangan kata orang ambil 200%, 300% tu riba, tak dibenarkan. Ada hukum hakam syarak, perbincangan yang panjang. Kalau nak tahu, nantikan dalam episod yang lain. Tanya Ustaz biar tahu, jangan keliru. Baik Ustaz, kesimpulan tentang kemudahan dalam Islam. Silakan Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah kita berada di penghujung rancangan. Jadi alhamdulillah manfaat kita berada di TV3 dan sekarang di TV9 menjadikan kita insya-Allah mudahan mendapat ilmu dan manfaat. Pertama sekali, Islam itu mudah, jangan dipersusahkan. Itu pertama. Yang kedua, Islam itu mudah, jangan dimudah-mudahkan. Ambil mudah. Yang ketiga, kita bersyukurlah di atas nikmat yang Allah telah bagi, kemudahan dalam Islam dan menjadikan kita mudah-mudahan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Baik. Itu dia. Terima kasih kepada Ustaz. Jadi mungkin sebagai penutup, doa daripada Ustaz. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi washabihi wa barak. Wassalamu alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Barakallahu fiikum. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Mustafa Muhammad Suki kerana sudi berkongsi ilmu pada pagi ini insya-Allah. Baiklah para penonton sekalian, jangan lupa esok bersama dengan sahabat saya orang Peralih Dai Anas. Kita akan bersama dengan panel kita Ustaz Nur Effendi Hamid dan kita akan bincangkan topik yang sangat menarik, sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan pelarian. Itu dia, insya-Allah sama-sama kita dapatkan manfaat dalam perkongsian ilmu esok. Para penonton sekalian, dalam teknologi, dalam segala kemudahan yang Allah berikan, termasuk rukhsah dalam ibadah, jangan kita ambil kesempatan, jangan ambil mudah. Moga-moga satu hari nanti ibadah itu akan membawa kita terus menelusuri jalan ke syurga. Saya Dai Hadari mohon permisi undur diri sehingga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.